يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل،
ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Para penonton yang berhormat sekalian, bertemu lagi kita tuan-tuan. Bertemu lagi dalam seminggu kita temu. Untuk saya tuan-tuan almost setiap hari. Tuan Syed nanti saya perkenalkan Tuan Syed dengan isterinya sekali ya. Kita bertemu ni untuk pengetahuan teman-teman semua ya. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad. Pukul 7 pagi kita bertemu, namanya kuliah titisan embun pagi, kuliah subuh lebih kurangnya, dan satu lagi pukul 9.15 malam. Seperti ini kita panggil Salam Husnul Khatimah. The big banner is Salam Husnul Khatimah. Yang pagi itu the big banner is titisan embun pagi, dan kita bincangkan berbagai-bagai tajuk. Misalnya pagi tadi
pagi tadi kita bincang tajuk sesuai dengan Jumaat ialah tahsin salat. Tahsin salat artinya memperbaiki salat. Memperbaiki rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya. Macam mana nak diperbaiki? Itu yang kita bincang pada pagi tadi. Dan malam ni di bawah tajuk Salam Husnul Khatimah, maknanya salam kesejahteraan untuk kita mati dalam husnul khatimah. Yang kita bincang pada malam ini ialah aspek tentang keluarga sakinah. Kita panggil keluarga sakinah. Jadi insya-Allah keluarga yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihiasi dengan mawaddah, rahmah, sakinah. Inilah yang kita nak. Semua orang nak begitu. Dan insya-Allah malam ni kita dengar cerita daripada tetamu-tetamu kita pada malam ini, insya-Allah. Sebagaimana biasa tuan-tuan ya, juru ulas kita, tuan-tuan, pakar kita, Profesor Dr. Nur Azniza Ishaq daripada Universiti Utara Malaysia yang sudah bersama dengan kita sejak tahun yang lepas lagi, masuk tahun ini, tuan-tuan dan puan, mengulas tentang fenomenon-fenomenon yang berkaitan dengan keluarga ataupun yang berkaitan dengan ekstra keluarga dan sebagainya. Dan ulasan-ulasannya sangat menepati situasi dan masa dan sangat digemari oleh para penonton yang dihormati sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan ya, jadi ada 3 komponen malam ni. Malam ni kita perkenalkan kita punya tetamu kita yang berbahagia, Tuan Syed Ashik Jilani, Tuan Syed Ashik Jilani, tuan-tuan dan puan ya. Asalnya tengah cerita daripada Singapura dan sebagainya, tapi menetap di Malaysia dan mencari katakan rezeki di Malaysia dan bermestautin di Malaysia dan mempunyai anak, tuan-tuan, asalnya 18 orang anak. Seorang sudah meninggal, 2 orang sudah ada keluarga sendiri dan 15 sekarang bersama dengan mereka dengan 3 orang isteri, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi ini pun salah satu daripadanya yang kita akan bersama-sama mendapatkan suntikan-suntikan daripada beliau ya. Macam mana mengendalikan. Kita nak mengendalikan 2 orang anak, seorang anak, 2 orang anak pun pening kepala. Ramai ibu dan ayah masa saya buat summer camp 30 tahun dulu pening kepala doktor, pening kepala. Kami nak angkat bendera putih nak jumpa doktor ni. Tolong doktor, tolong doktor. Itu baru 2 orang anak. Ini 15 orang, tuan-tuan. 15 orang anak. Duduk dalam satu bumbung, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Macam mana dia mentadbir, macam mana keutuhan, cohesiveness, togetherness, the we feeling yang dapat dilahirkan oleh ketuanya, presidennya, Perdana Menterinya, tuan-tuan dan puan, ialah general, dia punya general, the big general, 5-star generalnya, namanya Tuan Syed Ashik bin Jilani, tuan-tuan, Syed Jilani, insya-Allah. Dan kita sebagai permulaannya, agaknya kita ni akan bersiaran dalam 1 jam setengah tau. 1 jam setengah, insya-Allah ya. Jadi kita tengok-tengok sikit kita punya bagi tahu apa ni kalau bateri kalau tak cukup, bateri apa ni nak charge 1 jam setengah, tuan-tuan dan puan ya. Jadi maknanya kalau tak charge bateri, kena charge bateri lah. Kita tengok, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apapun kita tengoklah setakat yang kita mampu, kita ke udara lah. Kalau boleh 1 jam tetapi not less than 1 hour of course, dan tidak melebihi daripada 1 jam setengah lah, insya-Allah. Okey, sebagai permulaan Profesor, kita boleh minta keluarga ni Profesor ya, untuk memperkenalkan diri dia, taaruf sikit permulaannya, boleh Profesor? Silakan. Okey, Tuan Syed. Sebagai permulaan ni kita panggil taaruf lah. Taaruf ni memperkenalkan siapa kita. Dan kita harap insya-Allah mudah-mudahan dengan perkenalan ini akan memberikan latar belakang yang jelas, dan latar belakang ini membolehkan kita memahami dalam perspektif yang betul tentang perbincangan kita pada malam ini. Dipersilakan Tuan Syed, perkenalkan sikit tentang keluarga kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang dihormati Datuk yang berbahagia, Puan Profesor dan para hadirin sekalian. Nama saya Syed Muhammad Ashik Al-Jilani. Saya berumur 51 tahun. 51. InsyaAllah akan datang bulan September ni. Saya seorang kelahiran Singapura. Asal saya lahir di Singapura. Ada juga arwah nenek sebelah mak saya asal daripada Tengkira, Melaka. Oh. Tapi ayah saya dan jalur sebelah ayah saya asal usul daripada, cerita panjang lah, asal sebenarnya daripada Iraq, Baghdad. Kami keturunan Al-Jilani kan. Tapi berhijrah kan, hijrah turun-turun sampai last moyang saya settle down dekat Pakistan. Jadi ayah saya lahir di Pakistan. Dan saya pun kemudian kahwin dekat Singapura dengan mak saya lahir di Singapura lah. Okey, bersama saya
Yang ini sebelah saya ni, ini Siti Zubaidah Muhammad Yusof, Singaporean, isteri yang pertama. Dia umur kami lebih kurang lah, mungkin dia tua saya setahun. Dan keluarga Sakinah ni, Sakinah binti Ghulam Husin, yang kedua daripada Segamat, Johor, umur 50 tahun. Dan yang ini Haryanti binti Nur Razman daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan, umur dia 45 tahun. Jadi alhamdulillah kami settle down dekat Shah Alam daripada tahun 2006 lah saya berhijrah. Lepas saya bernikah dengan Sakinah dan Haryanti ni, kedua-dua mereka duduk di Singapura dengan saya. Cuma saya punya minat daripada kecil tu memang minat nak duduk Malaysia. Memang minat. Jadi after kita bermusyawarah, nak convince yang pertama nak tinggalkan Singapura pun perlukan masa juga. Kan? Dengan anak-anak sekolah dekat sana kan. Dan alhamdulillah kami dapat settlekan semua isu-isu di Singapura. Kami telah selamat berhijrah ke sini tahun 2006. Menetap di Shah Alam sampai sekarang. Dan saya ni, asal saya ni memang daripada kecil minat masak. Saya suka masak, suka menyanyi. Masa sekolah pun saya join school choir tau. Kan? Masa kat Singapura dulu, kenalah kadang-kadang perform dekat National Stadium masa National Day. Kemudian bila buat perkhidmatan negara 2 tahun dekat Singapore Civil Defence Force. Masa tu pun kenalah saya disuruh ambil bahagian dalam acara-acara nyanyian. Minat kat situ. Di masa yang sama, keluarga saya ni di Singapura ni memang semua asal tukang masak. Dan adik saya ada duduk di chef hotel. Adik-adik saya dekat sana yang kebanyakannya buat catering, yang punya kedai-kedai makan. Jadi minat dah dipupuk daripada kecil kepada bahagian makan. Dan nyanyi tu satu benda yang saya tak nak terfikir masa akan jadi penyanyi satu hari nanti. So saya minat. Jadi saya punya, kalau dari segi saya punya nyanyian ni, career saya ni bermula masa saya keluar, saya pergi tabligh. Lepas ambil peperiksaan GCE O level di Singapura, cuti 3-4 bulan, terus result, saya pergi tabligh masa tu di Bentong, Pahang tahun 1986. Jadi dekat dalam jemaah itulah saya banyak peluang untuk saya pergi azan. Kemudian saya discover dia, saya diberitahu kamu punya azan bagus, boleh develop jadi muazzin. Saya cita-cita nak jadi muazzin lah masa tu. Tapi tak jadi muazzin, jadi penyanyi pula. Okay. Jadi alhamdulillah saya bernikah dengan Siti Zubaidah tahun 90 yang pertama ni. Waktu umur saya 20, masa tu saya masih dalam national service, masih buat perkhidmatan negara lagi di Singapura. Pada masa tu gaji baru $90 Singapura kan. Tahun 88 saya masuk dengan gaji $90. Saya nikah di tahun 90. Kan? Alhamdulillah mungkin jodoh saya awal kot. Kan? Sebenarnya cerita dia yang Sakinah ni, isteri nombor 2 saya ni, dia dengan saya, kami ni ada hubungan darah daging. Ayah kami 2 pupu. Jadi pada masa tu, biasa orang Arab, orang Pakistan ni, orang suka matchmake tau. Jadi arwah mak saya nak matchmake saya dengan dia. Dengan yang nombor 2 ni. Tapi saya masa tu dah orang muda, bercinta-cintaan kan. Dah love dengan Siti Zubaidah ni. Kan? Jadi arwah mak pun supporting lah kan. Saya ada pilihan saya, mak kata okey lah. Ada pilihan saya, mak kata okey lah kan. Boleh lah. Maka kami pun bernikah lah. Tahun 90. Kami dapat masa tu kami dikurniai Allah dengan 6 orang cahaya mata. 3 lelaki, 3 perempuan. Jodoh saya dengan Sakinah datang pada tahun 94 ketika saya berusia 24 tahun. Alhamdulillah kami mungkin tak ada jodoh pada awalnya, jodoh dengan Zubaidah, jodoh kami terkemudian tahun 94 setelah saya punya 3 anak dengan Zubaidah. Ya? Maka kami telah bernikah. Alhamdulillah dengan restu keluarga. Dengan restu Zubaidah juga, alhamdulillah, dengan restu keluarga, belah Sakinah dan belah saya. Kami teruskan kehidupan kami. Masa itu masih saya duduk Singapura lagi lah. Pada masa itu saya ada buat beberapa perniagaan. Antaranya saya dengan bisnes makan, catering. Masa di Singapura ni saya tak sangat aktif menyanyi. Saya tak sangat aktif. Saya memang minat bidang nyanyian. Jadi kadang-kadang weekend tu perform dekat orang kahwin. Kan? Macam itulah.
Jadi maknanya ada saya follow up saya punya nyanyian tu. Kalau suara nyanyian ni kalau tak nyanyi tu dia akan lama-lama dia akan habis. Jadi saya ada follow up nyanyi. Kadang-kadang orang muda pergi jamming studio dengan kawan-kawan, pergi Battle of the Band sana sini memanglah Allah. Kan? Tapi Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya bukan jenis yang lara macam yang memang orang muda dengan naik motor ni dengan apa kan. Singapura kan motor besar-besar, murah, minat motor. Tapi alhamdulillah lah, mungkin dari segi tarbiyah kan, keluarga tarbiyah arwah mak dan arwah ayah. Jadi kami agak konservatif dari segi alhamdulillah tak jumpalah botol arak ke, kami tak jumpalah botol tempat meja judi ke kan. Memang tak ada peluang dan tak ada ruang untuk benda. Tak ada tarbiyah macam tu pun. Sebab arwah bapak ni garang. Lambat solat dia akan pukul dengan tongkat. Kan? Tongkat kayu jati. Jadi takut kan. Solat jaga alhamdulillah. Jadi dekat situ dapat ketenangan walaupun umur saya muda tapi pada masa tu saya umur 24 saya dah kahwin isteri nombor 2 dan alhamdulillah saya letak ada orang serumah. Jadi memang challenging sebab kami muda semua muda. Dan orang muda ni baran dia kadang-kadang tak boleh tak boleh lebih kurang walaupun kami kasih sayang tu ada. Cuma kadang-kadang dia punya contohnya saya nikah dengan persetujuan dengan reta dengan persetujuan. Bahkan arwah mak mentua saya, maknya Sakinah pun telefon dia tanya betul Zubaidah kan awak nak bagi Asyik ni kahwin lagi dengan anak caci tu makcik lah Uzbekistan kan. Arwah mak saya pun tanya betul awak kau ni nak bagi Asyik kahwin lagi kan. Kata betul saya setuju saya kata okeylah kami jalan. Cuma ujian banyaklah. Ujian-ujian masa kami dapat masa tu lebih kepada masyarakat dan keluarga sebenarnya. Sebab especially from the ladies punya side kan. Apalah Asyik ni muda-muda dah kahwin nombor 2, isteri lawa-lawa muda-muda kahwin lagi kan. Jadi ujian dekat situ lah. Jadi itu kadang-kadang timbul tension kat situ. Kan kadang-kadang yang ada kontaknya Sakinah telefon, awak tahu tak awak ni rugilah muda-muda dah jadi madu isteri nombor 2. Banyak lagi lelaki kat luar sana. Benda-benda itu memang sangat-sangat challenging. Kan? Memang sangat-sangat menguji. Di kalangan ahli keluarga ada yang kurang gembira, kurang happy, cebir-cebir kan. Jadi kami kena banyak sabar kan. Walaupun nak sabar bukan mudah. Orang muda sekarang ni insya-Allah saya boleh sabar umur dah 51. Kan Datuk? Prof? Pada masa-masa tu nak sabar pun kadang-kadang payah juga. Dan sebab ujian yang kami dapat tu kadang-kadang memang berat. Dan sampai yang ada telefon saya, kan isteri kawan-kawan telefon ni, awak tahu tak, awak ni muda-muda pergi buat poligami, sekarang suami kami pun dah katal, nak kahwin lagi. Dia petik nama awak. Asyik baik boleh, kenapa kami tak boleh? Kan? Memang huru-hara. Allah, kami kena sabar, sangat-sangat sabar. Kan? Ujian banyak. Bila jalan raya kan, jalan raya. Site Sakinah dekat Seramat, Johor. Kan? Site Zubaidah dekat Singapura semua. Masa jalan raya tu, bila jalan raya saya bawa dua-dua. Site Zubaidah ni tengok sengit-sengit, jeling-jeling je kan. How can you, you're so young, you marry another wife. You berlaku tak adil pada my niece, how can you do that? She serve you well, blah, 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 blah. Uncle, where did I do wrong? Kan? You kahwin lagi, tak boleh macam ni kan. Kan sabar. Raya ni, orang ramai ni, family, tahulah anak-anak mami, family, kan, mami Jarum punya type, penuh rumah kan. Sabar telan kan. Memang ujian kan. Makan ketupat tak ada selera. Kan. Telan juga. Telan. Memang ujian alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lah kan, Allah SWT ni maha kaya. Allah SWT selalu buka jalan, buka ruang. Masa satu ketika tahun 96, arwah mak saya meninggal tahun 96. Tahun 95 arwah mak saya dia kena heart attack, di mana dia situasi sangat kritikal. Jadi pada masa tu Sakinah yang isteri nombor 2 Sakinah ni dia dengan mak saya makcik pun dia juga kan saudara kan. So dia duduk jaga mak di hospital, dan Zubaidah duduk ulang-alik hantar keperluan apa semua kan. Jadi side sebelah saya mula nampak, bagus juga Asyik kahwin nombor 2 tu. Seorang wife memang dedicate jaga kat mak dia je.
kan. Jemur orang mula buka mata kan. Kemudian same year juga Zubaidah ni adik dia kahwin. Jadi saya uruskan catering apa semua kan. Jadi masa tu Sakinah ni heavily pregnant, hampir 7 bulan. Kan? 7 bulan jadi saya dengan dia, kami berdua settlekan catering majlis tu sampai cuci dekat lantai void deck tu, bawah blok tu kan, Singapura. Jadi belah Zubaidah buka mata, dahsyatlah madu dia ni. Kan bagus jugalah kan. Jadi that's how things improve kan. Eventually acceptance semua dah datang. Pasal mula-mula memang saya ni macam outcast macam kami ni macam ada carry some kind of contagious disease. Everybody don't want to be seen dengan kita, semua nak lari kan. Orang nak lari macam virus ni. Lebih teruk pada COVID pasal orang tak layan langsung kan. Muda okey, apa ni Tuan Syed, macam mana bila timbul Hartini ni? Haryanti. Haryanti, sorry Haryanti. Okey macam ni. Kita santai, saya open. Okey macam ni. Saya tak cerita lebih-lebih insya-Allah. Kami kenal online sebenarnya. Oi, masya-Allah. Okey, Haryanti dia sedang buat dia punya degree dekat US, kat Nashville, US. Jadi saya pula ada satu laman web anjongcafe.com. Pada masa tu memang sibuk chatting MIRC those days kan. Jadi anjongcafe.com ni kepunyaan saudara Izahan, kawan saya, dia orang Besut. Jadi saya Singaporean lah, English boleh tahan lah. Jadi saya kadang-kadang buat editing apa semua. Jadi selalu pak nama saya kat chat room tu. Adalah satu orang ni, nama dia nickname dia Zaleha. Nickname saya Damak. Damak macam panglima kan. Jadi kami ada observe one another. So dekat dalam chat room. So one fine day kita start chatting lah. Dan Zaleha tanyalah, Damak ni kan dengar-dengar brother Damak ni punya 2 isteri, punya anak sekian. Saya betul saya macam ni. So we chit-chat. Masa saya chit-chat tu, dia orang ni Zubaidah dengan Sakinah, saya tak pernah sembunyi. Saya tidak pernah sembunyi. InsyaAllah kejujuran tu antara benda yang ada dalam diri saya. Okey? Dan bukannya saya buat benda apa. Memang saya duduk kat Anjong Cafe tu hari-hari. Time banyak. Jadi from there kami jadi kawan. And then bila dia balik Malaysia dah complete degree dia balik KL, balik Selayang. So one fine day kami mengkerap pergi KL. Saya bawa dua-dua, Sakinah dengan Zubaidah ni pergi KL dengan anak-anak. Memang kami punya port tu Hotel Vistana. Port kami lah tu. Jadi Haryanti datang jumpa bro Damak punya wife ni. Kenal-kenal. So we became friends. Eventually we became close friends. So dia Telekom scholar. So attached dengan Telekom. And then dapat posting dekat JB. Dah dekat lah Singapura kan. So ulang-alik. Nak adikan cerita Datuk Prof dah Allah bagi jodoh Pada diorang pun restu, family semua okey. Kami pun menikah lah. Tahun 2001, umur saya 31, saya punya 3 isteri. Dan pada masa itu 2001 saya punya anak sampai Raif sampai 6 anak. 6. Masa saya nikah dengan Haryanti, saya ada 6 orang anak. 4 daripada Zubaidah, 2 daripada Sakinah. Okay. So macam saya kenal dengan dia lah. Okey. Okey, boleh kita berhenti kat situ sekejap. Kita okey. Para penonton yang hormat sekalian, kita dah dengar pengenalan diri atau ta'aruf daripada Tuan Syed Muhammad Ashik tentang dirinya, tentang isterinya dan sebagainya. Alhamdulillah bagi saya malam ini kita berkenal dengan orang tuan-tuan dan puan nampaknya educated, western educated, isterinya belajar di Amerika dan sebagainya. Saya tak jumpa pula masa saya belajar di Amerika. Nasib baik. Jadi tuan-tuan alhamdulillah nampaknya kita tengok dia punya susulan daripada satu ke satu, dan dia kahwin muda tuan-tuan 20 tahun begitu, tahun 1990 kemudian tahun 1994, nanti diikuti dengan 2001 je. Jadi yang nak disebutkan tadi ni satu dengan satu semuanya dengan konsensus. Ini very consensual. Maknanya dengan konsensus, dengan dirujuk kepada isteri nombor 1 untuk pergi nombor 2, dengan rujukkan isteri nombor 1, nombor 2 untuk pergi nombor 3 dan sebagainya. Walaupun dikenal melalui social media dan sebagainya, tetapi ialah
keadaan menentukan dan sebagainya, tuan-tuan dapat ke posting Telekom bekerja di Johor Bahru dekat dengan Singapura dan sebagainya, itu agaknya memudahkan lagi proses dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan yang ketiga. Yang keempat, bila pula agak yang keempat ni? Sebenarnya 4 pun pernah. Oh, pernah, masya-Allah. Tapi duduk kami tak lama, tak panjang. Okey. Ada okey. Yang tak lama tak panjang tu kita tak mau cerita banyaklah. Kita nak cerita yang panjang ni. Okey, yang jelas kepada saya nak minta dia peringkat awal ni komen dari profesor ialah profesor yang pertama sekali mereka kahwin agak awal. Standard kita biasanya orang lelaki 24, 25, 26, 27, 30 dan sebagainya. Tapi bagi Tuan Syed ni umur 20 ke 21 macam tu kan ya. Dan perbezaan dengan isteri yang pertama pun tak banyak bezanya, agaknya mungkin sama umur lah. Dengan yang kedua pun ialah 45 tahun, bezanya dalam 5 tahun dan sebagainya. Dan saya nampak itu bukan masalahnya. Masalahnya pada saya kan ya, tentang macam mana dia menghadapi. Dia kata tadi lebih hebat daripada COVID ni. Apa ni maknanya? Pressure daripada keluarga, pressure daripada masyarakat yang tak boleh menerima sebab dia kata you ada semuanya. You ada semuanya, isteri muda, isteri cantik dan sebagainya. Why must you take the second one? Itu dia. Maknanya dari segi sepupu-sepupu, dari segi berbagai-bagai dalam keluarga yang terdekat tu rasanya applying pressure to him kan ya. Dan juga kawan-kawan dan sebagainya. Ada yang telefon dia mengatakan, you tak adil lah. Kenapa you kahwin dengan orang yang macam ni? Dalam muda you madukan dia dan sebagainya. Okey, tapi apa ni? Saya nampak kekuatan ni dalam keadaan macam itu. Tiga orang ni dah masuk yang ketiga lah. 2001 ni Haryanti masuk untuk menjadikan 3 orang 2001 ni. Nampaknya mereka dapat bertahan dan sehingga bertahan dan oleh kerana ditunjukkan contoh-contoh ditunjukkan tidak timbul masalah yang besar, tetapi sebaliknya ada penyatuan, ada elemen of penyatuan di antara mereka yang kalau orang selama ni agaknya menuduh berbukan-bukan tentang dia, tapi dah buka mata, mula buka mata. Buka mata ni simpulan bahasa lah, mula dah buka mata begitu. Agaknya macam mana Profesor peringkat awal ni? Ulas sikit Profesor tentang latar belakang mereka ni, empat orang mereka ni. Okey, baik. Datuk, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Tuan Syed, kepada Datuk dan juga hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada hari ini saya bertuah kerana dapat bertemu dan juga bagi saya memanjangkan ukhuwah jaringan dan sebagainya. Dan saya dapat berkenalan dengan Tuan Syed dan juga isteri-isteri. Dan saya nampak semua elemen yang kita bincangkan Datuk 2-3 minggu yang lepas sebenarnya seolah-olah macam dah summarize kat sini. Seolah-olah macam summarize kat sini. Antaranya iaitu kalau kita tengoklah dari segi psikologi wanita ke ataupun psikologi lelaki ke, kalau orang lelaki maksud dia kalau dia nak berpoligami tu apabila dia firm, dia niat dia betul. Kemudian dia ada dari segi persediaan diri dan di situ dia ada declaration tadi. Kita tengok dia declare dan juga dia mendapatkan redha dan restu daripada isteri-isteri. Dia maksud dia tidak berbohong, dia tidak membuat itu secara sembunyi-sembunyi. Maksud dia menghormati dan dia berpakat sebab dia tahu kalau kita tengok dalam satu keluarga tu dia adalah satu sistem sosial. Apabila dia satu sistem sosial, persepakatan dan penerimaan dan respect dan bersetuju, redha, maksud dia acceptance kat situ, semua dia counted. Dia tak boleh buat kata saya adalah ketua so saya buat ikut suka. Tapi dia lupa bahawa engagement everybody dalam sistem sosial tersebut. Jadi apa yang Tuan Syed buat saya tengok yang mana dia engage dulu. Dia bila engage, so dia tanya apa boleh atau tidak ataupun dia setuju atau tidak dan sebagainya. So dalam keadaan itu dia cuba meletakkan perkara tersebut sebagai kolektif punya decision.
Jadi bila kolektifnya decision, so di situ yang menyebabkan mungkinlah kalau kita tanya sekejap lagi apa Tuan Syed rasa bahagia atau tidak, ataupun Puan Zuraida bahagia atau tidak, Puan Sakinah dan Puan Haryanti bahagia atau tidak. Maksudnya dalam keadaan itu dia bagi saya lah, kalau orang perempuan ni kalau dia tak rasa bahagia dan dia tak rasa tak seronok, datang ikut sekali dengan Tuan Syed pun dia tak nak, saya yakin lah. Saya yakin lah. Maksud dia apabila ada kesepakatan tersebut, maksud dia menunjukkan yang proses poligami ini berjalan dengan baik dan telah meletakkan paksi dia tu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan lain-lain tu maksud dia mengikut dari segi apa yang ada, ataupun sama ada dari segi panduan ke, dari segi apa yang perlu dibuat ke dan sebagainya, dan perkara tersebut juga disalurkan kepada anak-anak yang dilahirkan lah. Bagi saya Datuk, kalau bila tadi Tuan Syed cerita pasal restu dulu, kemudian dia cerita juga restu tu restu ibu bapa. Maksud dia pakat dulu dengan ibu bapa nak buat. Kemudian antara challenge dia iaitu apa yang orang lain kata dalam persekitaran. Sebab yang itu adalah lebih kepada kita kata stigma. Stigma yang wujud kalau poligami. Dia sebab tu kalau kita tengok ada je poligami yang berjaya, ada saja poligami yang gagal. Jadi apabila tak ikut ciri-ciri yang perlu ada pada sistem poligami itu, maka dia akan masuk dalam poligami yang gagal. Tapi bila dia masuk dalam dia mengikut apa rules and regulation yang ada dalam poligami itu, maksud dia kesepakatan tu dalam sistem sosial tersebut. Jadi di sini saya nampak bagaimana kebersamaan dari segi isteri-isteri dan juga membantu suami. Jadi walaupun di sini suami adalah leader, tapi isteri itu dia anchor. Dia anchor kepada sistem sosial. Jadi kalau just put aside decision dia, maka sistem sosial tu takkan bergerak dengan baik lah. Sistem sosial tu takkan cantik lah. Sebab itu challenging walaupun challenge demi challenge yang dihadapi, maksudnya boleh kita overcome, boleh kita bersama tu sebab ada kesepakatan dalam sistem sosial tersebut. Jadi bagi saya dari segi taat, dari segi akhlak, dari segi jaga akhlak, jaga semayang, contohnya Tuan Syed cerita tadi, dari segi redha, dari segi persetujuan bersama, dari segi tidak sembunyi, maksudnya itu adalah elemen-elemen ciri-ciri yang perlu ada kepada siapa pun yang nak memulakan poligami. Alhamdulillah, Masya Allah. Para penonton yang mati sekalian, saya harap para penonton ada mengikuti program ini. Like and share tuan-tuan, like and share. Bagi tahu teman-teman, sahabat-sahabat kita. Seronok ni tuan-tuan. Bukan kita nak cerita poligami as such. Tidak. Kita nak cerita tentang dynamics kehidupan manusia. Dinamika kehidupan manusia. Ya. Macam mana kehidupan manusia ni ditonjolkan, dibincangkan. Dan mungkin ada jadi ibrah kepada kita. Suri contoh tauladan kepada kita insyaAllah. Yang ini yang pentingnya. Dan soal yang ketiga, yang kedua ialah soal dakwah. Kita nak mendakwahkan. Yang baik ni kita nak dakwahkan tuan-tuan dan puan supaya poligami pun misalnya satu perkara, satu institusi dalam Islam yang salah dimengertikan oleh banyak orang yang salah mengertikan. Tapi atas nama dakwah tuan-tuan dan puan kita timbulkan. Bukan kita timbulkan konseptual, tapi kita timbulkan realities tuan-tuan. These are the realities. Dah 31 tahun ya. Tuan Syed 31 tahun ni Tuan Syed berpoligami ni. Mula daripada tahun 1990, sekarang dah 2021, 31 tahun, betul? 90 isteri pertama, maknanya 94 isteri, maknanya dah 27 tahun. Yalah, tapi dengan isteri pertama dah 31 tahun. Betul. Okey. Nah, begitu lama ya, 31 tahun ya, dengan pressure at the early stage of their marriages kan ya. Pressure. Bagi saya dekat sini, kekuatannya bukan saja kepada 3 orang isteri, bukan saja kepada mak dan ayah dan sebagainya, bukan saja latar belakang Tuan Syed yang macam bapak dia pukul tongkat kayu jati tuan-tuan, jangan main tuan-tuan. Kalau kena tu ya Allah, saya rasa boleh patah riuk tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang saya nak sebutkan, kekuatan yang ada kepada Tuan Syed. For 35-36 years, dalam 31 tahun ya tuan. Dan tambah pula sekarang ni daripada anak 6 orang, tambah lagi menjadi 15 orang. Semuanya 18 orang total, 18 orang. Seorang meninggal dunia, maknanya tinggal 17 orang. Seorang 2 orang dah kahwin, ada establishment sendiri, tinggal 15 orang. Tuan-tuan dan puan,
Kita ni mendidik anak ni, ambil mendidik anak pula ni. 2 orang pun dah cukup memeningkan kepala. 3 orang pun dah lagi cukup memeningkan kepala. Ini 15 orang. Okey, masalah isteri satu hal dan tidak banyak masalah sebab macam mana caranya Tuan Syed sebagai ketua dalam keluarga telah menggunakan daya kepimpinan. Dekat sini ya Profesor, saya rasa daya kepimpinan dia, the leadership qualities yang ada kepada Syed, kepada Tuan Syed kita ni. Kalau tidak dia tak boleh. Dan leadership qualities ini saya rasa banyak quality variables dalam quality itu dapat disatukannya dan digerakkannya dalam kehidupan hingga menimbulkan seolah-olah macam satu keadilan. Adil kepada isteri satu, adil kepada isteri dua, adil kepada isteri tiga, dan adil kepada anak-anak. Dan anak-anak ni, keadilan itu ditunjukkan, Profesor, mereka ada family business. Family business ni basically F&B, food and beverages ni, maknanya dalam bidang catering dan sebagainya. Anak-anak yang dah besar ni semuanya bekerja bersama dengan isteri-isteri tadi untuk menjayakan program family business ini. Ini pun satu kekuatan. Tapi bagi saya, bukan saya nak mengampu-ngampu Tuan Syed ni. Tuan Syed ni mempunyai kekuatan-kekuatan yang tersendiri tuan-tuan rupanya. Agaknya dari segi pandangan Profesor sendirilah apa agaknya saya nak tanya kepada Tuan Syed ni. Apa agaknya kalau misalnya ada kekuatan-kekuatan, kalau kita ni tidak keberatan untuk menyebutkannya. Apa kekuatan yang ada? Sama ada kekuatan ditinggalkan oleh ibu dan ayah dulu yang diwarisi oleh Syed, ataupun kekuatan yang datang kemudian. Maknanya makin orang pressure kita makin kuat. Makin pressure kita makin kuat. Jumpa pula tabligh tuan-tuan. Keluar pula 40 hari misalnya, 4 bulan dan sebagainya. Itu memberikan lagi kekuatan, daya kekuatan yang tak dapat disanggah kekuatan itu. Macam mana Tuan Syed? Sila. Okay, saya pun nak kata saya ni kuat sangat pun tidaklah juga Datuk, Prof. Yeah. Cuma saya memang daripada kecil lah saya punya jiwa saya ni, saya suka explore. Saya suka challenges, and I believe saya punya motto, when the going gets tough, the tough gets going. Itu saya punya motto saya. And then saya suka pada challenges. Saya suka pada perkara-perkara yang ada cabaran, mencabar, kan? Berarti macam sifat macam mana saya boleh berjaya. Sebenarnya saya pun nak cerita pun saya pun Allahu Akbar. Apa yang saya nampak lah bagaimana saya boleh dudukkan anak-anak ni sekali. Okey, macam pertama saya percaya dengan kena banyak bagi target, bagi nasihat. Kan? Banyak bagi nasihat. Kemudian kita kena sometimes saya gunakan istilah apa tau? Istilah ungkapan saya adalah paling. Kawan-kawan tanya saya, macam mana kamu boleh berjaya, boleh bentuk anak-anak, isteri? Saya kata nak duduk tempat saya duduk ni, kena ada sifat paling. Berarti saya kena jadi yang paling penyayang. Kan? Saya kena jadi yang paling garang. Saya kena menjadi yang paling pandai masak. Saya kena jadi yang paling pandai ambil hati. Paling pandai kemas rumah. Jadi, I believe in leadership dari segi, tak boleh, jangan jadi bos lah, jadi leader. Kan? Jadi leader, dia lead by example. Dia buat. Bila saya buat, dia orang follow, dia orang akan buat sama. Sampai itu, ada imbuhan-imbuhan, hadiah-hadiah saya beri pada dia orang. Di samping buat ta'lim di rumah, baca hadis-hadis Nabi. Kan? Dalam kitab-kitab hadis-hadis Nabi SAW, kan, ada ungkapan-ungkapan, kata-kata nasihat dari ulama, firman-firman Allah SWT. Benda perkara-perkara sebegini punya nur yang khas. Dan nur itu yang akan melembutkan hati manusia. Sebab dengan kita punya kalam ni, kadang-kadang kita pendosa-pendosa tega yang buat dosa hari-hari. Kita punya kalam tak ada apa-apa. Kita cakap pun tak ada, kadang-kadang tidak masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Tak ada apa-apa. Yang penting kita punya perbuatan. Dia orang tengok perbuatan ni. Ayah saya ni macam mana ni. Dia tengok. Di masa yang sama, kadang-kadang kita pun ada kita punya kelemahan. Ada yang ayah ni lah kadang-kadang terlebih garang. Kadang-kadang terlebih kelakar pula. Kan? Dia orang jadi amuse. Dia want to be like, you know. Ada anak perempuan saya kata, nak cari suami, nak cari macam abah. Kenapa nak cari macam abah? Sebab abah paling lucu, abah paling lawak, abah garang bertempat. Walau saya garang kadang-kadang tak bertempat juga. Kan? Sebab apa? Prof dan Datuk dan para hadirin lain.
kalau saya ni punya anak 2-3 orang, kan, bolehlah kan anak nakal-nakal pecahkan gelas kat rumah orang, pergi beraya kan, air jatuh ke apa. Mat, jangan buat macam tu, Mat. Tak bagus, tak kan? Rumah pun pergi lap. Kalau anak saya dah berbelas-belas dah macam army camp. Kalau saya macam tu, dia orang pijak kepala saya. Jadi saya kena garang dengan dia orang. Macam military style juga. Dan bangun semua, mandi semua, makan semua, sembahyang Jumaat semua, mengaji semua, kena rigid, kena bagi dia orang timetable macam tu. Sebab kami tak ada luxury macam setengah-setengah family sekarang. Satu anak satu bilik, dalam bilik tu complete set, ada sendiri punya laptop, dan sendiri punya gadgets, ada privacy. Belum. Macam kami anak ramai kami kena berkongsi-kongsi. Jadi saya kena bentuk dia orang. Jadi kena ada something yang dia orang. Jadi saya kena target dia orang. Okey, hari ni korang belajar ikut abang masak, tengok abang masak macam mana korang belajar. Jadi besok-besok insya-Allah taala kan, you can even kamu boleh ada kamu punya career masing-masing. Kamu masih boleh jadi tukang masak. Saya bagi contoh arwah abang saya. Arwah abang saya dia dah sampai level IR dalam elevators, escalators, engineering lah. Tapi dia pun suka masak yang hebat kan. He's a very top catering chef kat Singapore. Jadi I was telling them, masak ni satu skill, satu art yang mana kita dalam situasi macam mana pun tak boleh nak kerja pun, tak boleh berniaga apa pun, sekurang-kurangnya membiarkan makanan tu tetap akan jalan. So everybody needs to eat. Saya pupuk dia punya minat macam tu. Kemudian ada hadiah. Saya macam bulan Ramadan saya ambil job masak bubur lambuk kan. Budak-budak dengan puasa dekat bawah kemah kat rumah tu panas. Tapi dia orang tahu every hour setiap jam abah bayar 5-6 ringgit ni. Kemudian bonus performance lain. Buka puasa special lain. Ada imbuhan-imbuhan. Hari-hari shopping free flow lain. Ada imbuhan macam tu. Ada family tripnya kan, holidaynya. Tapi tak ada compromise on agama. Macam contoh aurat. Macam nikah sebenarnya dia orang sendiri. Saya tak pernah paksa. Nikah, jilbab biasa tutup aurat. Bab ni saya tak ada kompromi aurat. Sebab saya kena tanggung depan Allah SWT. Kan? Bab solat. Benda macam ni saya tak ada kompromi. Tapi ada dan dia orang punya masa untuk beriadah. Dia orang punya masa untuk use the phone. Nak chit-chat dengan kawan-kawan. Nak budak-budak sekarang nak ber-Instagram, nak ber-Facebook. Dia orang ada dia orang punya masa-masa macam tu. Tapi yang penting sekali saya kena bentuk dia orang punya mindset. Dan mindset saya bentuk dia orang biasanya waktu saya buat taklim. Lepas baca hadis apa semua, ada time dalam 15-20 minit saya bagi targib tentang sementaranya dunia ni, tentang kefanakan dunia, tentang kita akan balik pada Allah SWT. Bentuk mindset dia orang, prepare sikit. Kemudian ada quiz session kan. Ada hari saya buat quiz. Okey, hari ni saya buat quiz sirah. Besok saya buat quiz tentang nama-nama negara, general knowledge, the capital of what country apa macam itu. Saya buat quiz dalam Malaysia. Okey, Malaysia ada berapa state? State apa, capitalnya apa, bandar dirajanya apa. So sebelum buat homework besok nak tanya soalan-soalan macam ni. So prepare that, especially dalam PKP ni. Kalau waktu-waktu biasa memang 10 orang pergi sekolah. Kan? Masa tu banyak terluang kat sekolah dan kepada aktiviti lain. Sekarang. So now dia orang tak ada buat apa-apa. Ada dia punya online classes hari-hari. Masa yang lebih tu, saya akan bagi dia orang, bagi anak-anak ni, yang abang-abang, yang hafiz tu akan buat kelas pengajian fardu ain. Kan? Dan saya pastikan ada masa dia orang punya untuk program agama dia orang, untuk membentuk masa depan diorang. Dan juga diorang juga saya tak nak diorang rasa diorang ni macam terpinggir daripada kanak-kanak. Kawan-kawan diorang semua life lain. Kenapa dengan abang dia lain? So saya bagi juga diorang pergi main futsalnya, nak pergi joggingnya, nak campur anak-anak ke jiranannya. Diorang rasa diorang ni normal life macam anak lain. Cuma bezanya apa diorang ni tekankan kepada akhirat. Dan tekankan pada ambil lah skill masak abang ni, sebab kalau kamu tak nak jadi tukang masak pun tak apa, tak nak jadi chef pun tak apa, tapi skill ni kamu ambil lah demi kebaikan kamu. Ada perks, ada hadiah gitu. Alright, okay, kita pause kat situ dulu. Profesor, saya ingat apa benda yang disebutkan tadi, saya pernah mengatakan awal tadi, dia punya maestro dia ialah Tuan Syed sendiri.
Of course dengan bantuan rapat daripada 3 orang isteri untuk membentuk 15 orang anak ni kan ya. Jadi yang jelasnya beberapa perkara yang disebutkan tadi. Yang pertama ialah dia tentang banyak bagi nasihat. Banyak bagi nasihat. Ni targhib dia panggil. Banyak bagi nasihat. Dan saudara dalam tuan-tuan perhati sendirilah dalam keluarga masing-masing para penonton ya. Sama ada suami yang menjadi ayah tu bagi nasihat tak kepada anak-anak. Anak-anak yang dah besar dinasihatkan tak? Anak kecil dinasihatkan tak? Anak perempuan dinasihatkan tak? Anak laki-laki dinasihatkan tak? Sebab tuan-tuan dan puan di akhir-akhir ini daripada kita bincang tentang keluarga ni, nampak ayah-ayah ni dah hilang taring kebanyakannya. Minta maaf tuan-tuan dan puan tapi tidak seperti yang ditonjolkan diri kepada Syed Ashik ni. Nombor 2 ialah tentang dia lead by example, maknanya dia tunjuk contoh kan. Dia tunjuk contoh daripada awal misalnya. Masak dia tunjuk contoh, mengemas dia tunjuk contoh, hal dapur dia tunjuk contoh. Nah, hal pakaian dia tunjuk contoh, hal disiplin dia tunjuk contoh. Dia menunjukkan contoh dulu. Sebab itu anak-anak dan isteri-isteri dia agaknya tidak bolehlah kata orang buat lebih kurang sebab being disciplinarian, disiplin ni ada kepada Syed ini, itu juga merupakan satu pengikat. Kemudian tu saya tentang adanya majlis taklum dan taklim, maknanya majlis ilmu sikit dalam rumah, baca hadis, sepotong 2 potong hadis, lepas tu terangkan kepada anak-anak apa dia kaitannya dengan kehidupan kita, apa kaitannya dengan mama, apa kaitannya dengan ayah, apa kaitannya dengan kerja kita, apa kaitannya dengan kawan dan sebagainya. Kemudian juga disebut tentang style dia. Style dia saya rasalah ada 2 extremities Satu yang military like, dia kata military like, which is totalitarian kan dia. Military like. Satu lagi yang laissez-faire. Laissez-faire ni ialah anak-anak dia merasakan juga hidup macam anak orang lain. Hanya disiplin bila solat sampai kena solat. Macam anak orang lain juga. Boleh pergi jogging dengan anak orang lain, boleh main futsal dengan orang lain. Tetapi disiplinnya berbeza mungkin dengan anak-anak kebanyakan. Majoriti anak-anak muda tuan-tuan, anak dia sampai waktu kena sembahyang. Sampai waktu kena balik. Sampai waktu bila ayah dan mak dan tentukan ini waktu-waktunya, anak ini secara rigid mengikut inilah waktu yang tetap kena ibu dan ayah. Kemudian yang hadiah tadi. Hadiah ni macam the stick and the carrot lah. Maknanya yang apa ni dalam keadaan disiplinnya dia, tegasnya dia, tapi ada hadiah-hadiahnya. Kerja kuat ada hadiah, ada imbuhan-imbuhan yang diberikan, ada perksnya yang diberikan kepada anak-anak. Kalau kita bancuh semua ni sekali ini, inilah ramuan-ramuan agak saya lah. Ramuan-ramuan selama 31 tahun daripada anak 6 orang menjadi 18 orang. Anak tuan-tuan dan puan 17 orang yang ada dan 15 orang yang diam dengan dia sekarang sebumbung dengan dia, yang menjabatkan dia dapat mengurus, mentadbir anak-anak termasuk 3 orang isteri itu dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan kepada kita sebentar tadi. Macam mana Profesor? Sila. Ya. Jadi Datuk di sini kalau kita tengoklah bila saya analyse tengok apa yang diceritakan oleh Tuan Syed tadi, saya nampak apa yang dikatakan oleh ahli psikologi itu banyak yang dah ada. Okey, antaranya apabila kita nak membentuk satu kita kata healthy family ataupun kita kata keluarga yang sihat dan berkualiti lah. Maksud dia kita kata qualities of healthy families lah. Jadi kita tengok antaranya komitmen. Komitmen tadi Tuan Syed dah cerita komitmen. Dia maksud dia macam yang pertama tu yang saya kata above all tu mungkin apabila dia nampak dia menonjolkan leadership itu dekat dalam family. Jadi yang ni saya nampak Tuan Syed dia tak bias kepada diri. Tapi diri dia adalah untuk semua. Diri dia untuk isteri-isteri dia, untuk anak-anak dia, tapi dia ada rules dia. Sebab rules pun dalam psikologi family pun di situ dia rules tu sangat penting. Maksud dia kita setiap family dia ada sistem sosial tu, dia ada rules and regulation dia. Jadi yang ni saya punya family dan yang ni maksud dia rules dia. Maksud dia sebab itu yang bila Tuan Syed duk cerita dari segi 15 orang kalau tak letakkan buat macam rejim sikit ataupun buat yang paling ekstrim ataupun paling dalam semua perkara, jadi di situ mungkin order tu tidak sampai.
Jadi dalam keadaan itu apabila Tuan Syed laksanakan keadaan tersebut, dia ada dia secara kreatifnya telah satu corak acuan kepada pattern sistem sosial dia. Dan apabila sistem sosial ni terbentuk, maka yang lain-lain tu, maka dia rasa selesa dengan sistem sosial tersebut. Jadi maksud dia adjust, give and take ada. Brand lain daripada komitmen, kita tengok willingness to spend time together. Maksud dia walaupun ada perkara yang perlu kita letakkan secara mandatori, tapi ada juga yang fleksi. Maksud dia selain daripada saya nampak lah, mungkin Tuan Syed cuba mencontohi bagaimana Rasulullah dengan keluarga dia, dan di sini juga kita membentuk pattern tersebut yang bagi saya dia selari dengan apa yang dikatakan oleh ilmuwan tentang psikologi keluarga juga. Maksud dia dalam keadaan ini adjustment yang dibuat oleh Tuan Syed itu bergerak juga kepada selalu appreciation ataupun appreciate kepada semua, kepada family, kepada isteri-isteri, kepada anak-anak. Maksud dia ada balance tu. Balance antara perkara yang maksud dia ada walaupun dia ada pengukuhan dia, sama ada pengukuhan negatif atau positif, tapi dia ada why dia. Kenapa buat? So dia sentiasa bergerak kepada perkara tersebut, mesti ada dia punya kita kata kenapa buat macam tu, apa yang boleh menyebabkan buat macam tu dan sebagainya. Jadi dan lagi satu yang saya tengoklah, dia lebih kepada dia ada effective communication. Yang mana effective communication pattern ni, yang mana cara Tuan Syed ambil air daripada isteri tadi, macam mana kan? Jadi maksud dia cara bagaimana tunduk dan ambil, maksud dia di situ mungkin ada cara yang tersendiri yang dipersetujui oleh bersama. Mungkin isteri rasa macam sangat seronok bila Tuan Syed minta air untuk minum dan sebagainya. Maksud dia ditatang dan di respect itu diletakkan sebagai satu hierarki yang tinggi. Jadi bila respect tu ada, kita rasa macam inilah cara dia. Jadi maksud dia dan dalam keadaan itu juga tadi kalau challenge tu yang mana di dalam keluarga sendiri dengan anak-anak dan sebagainya, saya tengok Tuan Syed memang dia ada ability untuk deal dengan krisis. Maksud dia dalam positive manner. Maksud dia walaupun ada perkara tersebut yang berlaku, jadi rumah tangga mana yang tak ada krisis, tapi saya tengok setiap kali diceritakan tu, dicerita dalam flow yang positif. Dicerita dalam flow yang positif, maksudnya perkara tersebut dibincangkan bersama dan dinyatakan, contohnya macam kena kongsi bilik dan sebagainya tadi, kita tidak ada bilik yang sorang-sorang dan sebagainya, mungkin nak kena bersama-sama. Dan di sini tanpa kita sedari, kita telah mendidik anak-anak kita tu untuk survival, untuk survive, kan? Banyak kali Tuan Syed cerita pasal ambillah ilmu, baba ke apa yang dikatakan tadi kan, maksud dia ayah lah. Maksud dia ambillah ilmu. Yang tu merupakan satu bentuk kita educate anak-anak untuk survive. Kau mai sini, kita nak corakkan keadaan tersebut. Jadi dia tak paksa, guna pun tak apa, kalau nak jadi orang lain pun tak apa, kalau nak belajar tinggi-tinggi pun okey, tapi tahu masak. Tapi tahu masak. At least ada extra skill untuk apa yang kita ada. Jadi maksud dia itu sebenarnya satu investment ataupun satu asset lah kepada anak-anak kalau dia faham dan kita cuba memahamkan keadaan tersebut. Dan yang paling penting kalau kita tengok, sebenarnya ahli psikologi berkata dia ada religious ataupun spiritual orientation. Yang tu yang jadi tukar. Bagaimana pun balik kepada agama, balik kepada cara hidup, the way of life, kan? Jadi maksud dia cara kita. So sebab itu sistem sosial yang dibentuk tu dia kukuh. Sebab dia refer dia kepada Allah lah. Dia triangulation dia kepada Allah. Apa-apa juga dia refer kepada Allah. Jadi tak lari mana dah lah.
Jadi Okey. sebab itu kita rasa semakin hari semakin kuat, semakin seronok dan sebagainya. Okey, Okey. masya-Allah. Cantik ulasan itu. Maknanya saya tengok ulasan itu banyaklah pluses, all the pluses lah. Tanda-tanda plus, tanda campur kepada keluarga ni, terutama kepada Tuan Syed lah, yang menjadi, kata orang, dia punya maestro dia, orang dia skema kan, dalam menjadikan keluarganya yang insya-Allah bolehlah kita katakan yang mawaddah, yang rahmah, yang sakinah, yang kita idam-idamkan. Semua orang idamkan keluarga yang sedemikian. Tapi Tuan Syed, boleh tak ceritakan sikit ya tentang amalan-amalan rohani ni? Amalan-amalan kejiwaan yang kita tanamkan kepada isteri sampai boleh semua pakai niqab tu. Kan, dan amalan-amalan anak yang 15 orang tu. Macam mana caranya? Bukan mudah. Dalam suasananya cabaran-cabaran sekarang ni, cabaran gadget-gadgetnya, cabaran TV-nya, cabaran K-pop-nya, K-dramanya, cabaran-cabaran pornografinya, berbagai-bagai cabaran ini. Agaknya macam mana kita handle cabaran itu daripada kalau dapat punya rutin pendidikan kejiwaan yang dipelopori oleh Tuan Syed, yang diikuti oleh 3 orang isteri dan anak-anak, daripada bangun tidur sampailah tidur balik. Agaknya kita pick just dia punya jiwa, komponen jiwa tu. Macam mana dia asah jiwa tu daripada bangun pagi sampai tengah hari, sampai petang dan tidur balik. Di mana komponennya? Dalam masa yang singkat, agaknya dalam 6 minit, 2 minit tu boleh. Kalau isteri nak chip in nanti pun boleh chip in dekat situ. Sila Tuan Syed. Okey. Pertama, saya tidak ada apa-apa amalan-amalan khusus kan. Soalan yang saya kerap ditanya, apa amalan sampai boleh 3 isteri serumah? Saya bagi tahu, saya jawab, wallahi saya tak ada pakai apa-apa, tak ada amalan apa-apa. Kan cuma saya yakin dengan kasih sayang, tak berbelah bagi, dan kejujuran. Kan? Dalam perhubungan nak kena ada kejujuran. Walaupun pahit, kadang-kadang setengah-setengah benda nak luahkan tu pahit. Tapi kena luahkan juga. Sebab itu saya beryakin dengan kejujuran dia akan ada kebaikan dia. Walaupun pada mulanya nampak pelik. Tentang anak-anak ni subjektif sebab masa mereka bersekolah macam biasa sebelum COVID melanda ni, mindset tu lain. Dia sibuk dengan sekolah, dengan homework. Kan? Dia banyak dia punya extra curricular activities. Jadi masa dia orang kurang kat rumah. Yang sekolah pagi pun tengah hari ada banyak apa curriculum kan. Jadi dapat duduk dengan orang malam dan weekends lah. So jadi diorang pun tak banyak masa untuk buat benda-benda lara ke apa sebab time tak ada, sibuk, malam nak kerjakan homework, mana nak kena duduk taklim, kat rumah ada taklim, nak kena hari-hari nak kena baca waqiah, memang saya tetapkan kena baca waqiah, kena baca yasin kan, dan kena buat tilawah. Saya tetapkan mereka kena buat tilawah, berarti mereka kena tiap hari sekurang-kurangnya kena buat 2 atau 3 muka surat baca Quran sampai khatam. Dan dia orang kena khatam kalau boleh sebelum Ramadan nak kena khatam. Paling kurang pun nak sekali untuk yang mengangkat-angkat ni. Yang lancar-lancar, yang ada hafiz tu kena khatam dalam 3 kali 4 kali setahun. Kemudian dalam bulan Ramadan lain lagi. Tu mencabar. Sebab nak kerja catering kan. Jadi bila PKP ni sistem bertukar tau. Sebab dia orang kat rumah. Online classes pun kadang-kadang dia orang ni pun tuang juga kan. Dan duduk rumah, dia sama dia berjumpa umur dekat-dekat. Yang ada anak saya umur beza 20 hari, umur 18 hari beza. Saya pernah 3 ni bersalin dalam masa 50 hari. 3 bersalin. Masya-Allah. Jadi umur dekat-dekat, dia orang conspire. Kan, dia orang pandai sembunyi benda kan. Depan mak bapak dia orang baik je kan. Tapi insya-Allah taala tak adalah, saya memang check, pantau dia orang punya aktiviti semua. Jadi saya still ambil pendekatan duduk dengan dia orang heart to heart. Saya suka buat lawak, ambil hati dia orang. Dalam penceritaan saya tu, saya suka mulakan dengan cerita-cerita lawak. Pengalaman saya masa keluar jemaah dulu, pengalaman saya waktu muda. Nak ambil, captivate dia orang dulu. Di-captivate. So dia orang tengah kacau macam-macam benda. Tengah-tengah PKP ni, otak dia macam-macam benda nak buat ni. Nak tidur lebih, malam tak nak tidur. Kadang-kadang pukul 12.30 saya dengar bunyi kat bawah kan. Nanti ada yang tengah duduk, ada yang tengah tengok TV kan. Off TV, cabut, stroke cut, that's it. Abang kata pukul 11.30 off.
Lainlah kalau malam kadang-kadang ada live Manchester United punya game, semua tu gila bola. Okey, boleh. Kan? Tapi still kena buat tahajud. Kan? Still kena bangun subuh on time juga. Kalau fail, besok kad saya angkat. Nah, dia tu bagi tapi bersyarat. Bersyarat. Tu saya guna pendekatan macam tu. Saya biasa guna macam tu. Tapi bila saya nak mula sesuatu tu, saya selalu cuba untuk captivate dia dulu, menangi hati dia dulu. Menangi hati. Jadi mak-mak ni akan main peranan juga. Kan? Kalau ada certain anak yang agak lain macam, itu dia punya mood lain macam. Jadi yang mak ni saya dah bagi tahu awal-awal. Okey. Bila saya cakap, tengok anak-anak berperangan, tengok macam mana. Yang ada tak pay attention. Pay attention, bagi fokus, itu saya punya pantang. Mesti bila abah cakap, mesti fokus. Macam mana kamu fokus kat sekolah, guru cakap, macam mana sahabat Nabi fokus bila Nabi bercakap, kau kena fokus. So, kalau kamu tak fokus, tak boleh masuk, takkan dapat faham. Saya kena nak bentuk orang tu fokus tu, saya kena menangi hati orang dulu. Tengok mood, tengok mood poket juga. Kalau mood poket elok, okey. Suruh abang ambil order adik-adik, abang pergi KFC beli apa dia nak, kan? Order macam tu. Jadi saya cuba dari segi masak. Biasa masak-memasak, yang nombor 2 Sakinah ni, dia bantu saya dalam catering. Dia memang pakar masak. Okey, masak, tengok apa budak-budak dia suka makan. Kami cuba bagi dia orang dalam PKP punya plan ni. Sarapan kita kena plan awal, besok nak sarapan apa. Kemudian nak lunch apa. Macam kami buat catering selalu nasi biryani, sup kambing, benda-benda kan, benda-benda kabab-kabab ni semua kan. So weekends dia orang makan benda-benda tu. So weekdays kita nak makan minat dia macam mana. Dan saya cuba tengok dia orang punya. Kadang-kadang budak-budak ni rumah ada makanan tapi kejap tutup ada food bandar hantar makanan kat luar. Kan? Ini marah saya ni sebab apa? Tak appreciate mak ayah punya effort. Rumah makanan sedap dah. Duit tu kamu simpan, kamu boleh pergi umrah. Saya cerita pasal umrah. Bestnya pergi umrah macam mana. Saya selalu motivate dia orang simpan duit, bagi tahu dia orang kamu boleh pergi umrah. Dia orang sukalah, orang minat. Itu antara kaedah saya guna pakai. Saya memang stern, saya memang strict. Saya punya undang-undang saya memang very very strict. Bila tak ada makan, okey, order luar. Tapi saya pastikan kalau tu rumah tak masak, kan, saya pastikan saya akan order makan dari luar. Atau saya abang settle adik-adik punya makan. Pasal PKP ni, memang pasal makan ni memang satu isu yang sangat-sangat besar. So anak-anak saya semua memang kaki makan. Kan? Jadi saya kena pastikan makan dia orang best. Bila makan dia orang best, baru mood dia orang best. Bila mood dia orang best, jalanlah kerja rumah. Dan satu lagi kaedah saya guna pakai, masing-masing ada tugas tanggungjawab masing-masing. Hari ni siapa kemas bilik, siapa sapu lantai, siapa cuci pinggan mangkuk. Lepas makan, pinggan mangkuk cuci sendiri. Masing-masing pinggan-pinggan cuci sendiri. Cuma yang kakak-kakak ni kan, yang kakak umur 20, 22, ada orang ada shift. Yang dia ni masak, dia ni kemas dapur, dia kemas hall. Saya bagi tugas. Everybody mesti ada tugas. Dan ada mak-mak kena pastikan. Satu lagi mak-mak ni kena jadi saya punya spy, kan? Jadi supporting pair of eyes lah. Kadang-kadang anak kecil-kecil satu pukul 2 suku, 2.20. Dah zuhur belum? Belum. First thing saya tanya mak, why your daughter belum sembahyang lagi? You're supposed to tengok your daughter punya sembahyang. If not, both of you and me answerable. Betul? Saya kena fine tune mak-mak ni. Sebab kadang-kadang mothers tend to be saya sembahyang lah dia tu. Like I said, no compromise on amal. Jadi mak pun dah faham perangai saya. Macam itulah lebih kurangnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya nampak disiplin lah. Back to disiplin. Dia ada rangka kerja dia setiap hari. Ada jadualnya daripada bangun tidur sampailah jadual dia ke waktu siangnya, jadual menjelang malamnya, dan dengan jelas anak-anak disebutkan kepada mereka, dia beritahu apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, apa yang ayah izin, apa yang tidak ayah izin. Dan saya nampak masih lagi kualiti pimpinan ni, macam mana dia meyakinkan isteri, dia tegur isteri dia kalau anak-anak masing-masing tidak behave dan sebagainya, tegur anak dan sebagainya. Ini sebenarnya ini tuan-tuan dan puan,
supremo lah tuan-tuan. Minta maaf saya sebutkan ini. Bukan senang. 15 orang anak, 3 orang isteri, duduk di satu bumbung tuan-tuan dan puan, nak jaga hati. Tiap-tiap anak itu ada hati. Walaupun umur 2 tahun, 3 tahun, masing-masing ada hati tuan-tuan. Jadi nak menjaga hati ini jauh lebih susah daripada nak menjaga badan dia, nak belikan sabun dia, nak belikan bedak dia. Itu mudah tuan-tuan. Belikan makan dia, belikan KFC dia, belikan burger dia. Sekali-sekali makan di luar dan sebagainya. Berikan hadiah. Itu mudah. Tapi nak jaga hati manusia ni. Tuan-tuan, dalam itu sudah tentu anak-anak ni, dalam 15 orang tu ada masing-masing the typology, masing-masing ada caranya. Ada setengahnya tu ya pantang ditegur, ada setengah tu cepat menangis, ada setengah tu kasar, ada setengah tu dengan adik-adik tuan-tuan tak boleh lebih kurang dan sebagainya, berbagai-bagai. Halo, jadi saudara yang saya dengar tak? Dengar cuma tak ada gambar. Dengar. Gambar saya tak ada ni. Saya pun tak tahu macam mana dia jadi macam ni ya. Tiba-tiba ada orang daripada Singapura panggil Woodlands ni. Woodlands panggil. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh jadi begitu ya. Nanti saya tengokkan saya. Tengok macam mana ni? Macam mana ada orang Woodlands panggil. Okey. Alright, okey. Ini agaknya keluarga Syed yang panggil ni agaknya ni. Ya ke? Allah Akbar. Daripada Woodlands. Daripada Woodlands panggil. Okey. Dia orang seronok agaknya dia panggil lah ni. Agaknya dia nak panggil, nak support ke atau dia nak go against ke, saya tak tahulah. Okey dah. Alright, okey. Jadi maknanya saya rasa ya seolah-olah saya nampak macam satu bahtera yang sedang berjalan. Syed ni dia punya tukang serang. Serang ni maknanya orang yang jaga kapal tu lah. Yang atas bawah semuanya dia punya maestro dia punya supremo dia yang jaga. Dan dengan tiap-tiap orang tu ada. Kelasi ada tugas dia, yang jaga bawah ada tugas dia, yang jaga enjin ada tugas dia. Dan tuan-tuan dan puan sebagai leader ni, saya nampak bukan semua orang tuan-tuan. Itu sebab saya katakan daripada awal-awal tadi, it's not easy. Saya ada 8 orang anak tuan-tuan. 8 orang maknanya setengah daripada you punya anak kan ya. Tapi saya pun ialah masih agama lah. Agama tu menyebabkan tidaklah terlalu sukar saya mendidik anak di tengah-tengah kota raya di Taman Tun Dr. Ismail ni pasal agama kan. Kalau misalnya, jadi sebab itu ya Profesor ulas sikit ya tentang kalau kita tengok dia punya cara hidup dia tu daripada bangun dengan tahajud. Bayangkan anak-anak dia suruh bertahajud dan sebagainya. It is not easy, you know. Nak bangun pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi. Kita yang tua-tua nak mati ni pun tak boleh buat. Tapi kalau misalnya tahajud, dia punya tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya daripada Mekah ke Madinah, apa nak bagi tahu tuan-tuan? Masih berada di atas unta. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, tak pijak lagi kakinya bumi Madinah, di atas unta, dia bagi tahu orang Ansar, orang Muhajirin. Ya ayuhan nas abshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Saya tak mau ulas yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ada 4 perkara. Wasallu bil laili wan nasu niyam, hendaklah kamu mengerjakan solat malam, tahajud kamu, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Saudara, apa yang saya nak sebutkan, inilah elemen dia. Tambah ni, minta maaf saya katakan, tambah orang Woodland panggil lagi ni, la ilaha illallah. Minta maaf, ini betul-betul ni Tuan Syed ni Tuan Syed punya orang ni. Saya tak ada saudara. Tak ada saudara kat Woodland. Tak ada. Tak ada. Kejap. Mana dia tadi? Allah hai. Halo dia. Saya tidak. Halo, dengar ke? Allahu akbar. Dia tak tahu kita bersiaran ni agaknya ialah apa ni. Okey, saya tengok balik. Minta maaf, saya minta maaf ni. Ini ialah biasalah benda-benda macam ni. Okey, boleh ya? Boleh. Saya minta maaf Tuan Syed ya. Allah panggil lagi ni. Panggil lagi. Ya Allah. Saya yang saya pun tidak ya. Okey. Minta maaf. Saya minta maaf. Profesor, saya minta maaf Profesor. Ada orang berminat ni daripada Woodlands ni. Daripada Woodlands ni agaknya jemaah surah An-Nur. Kan An-Nur ada Masjid An-Nur. Masjid An-Nur. Agaknya gitu kan. Okey. Balik tadi ya.
Ya. Saya nak bukan puji Tuan Syed ni saja nak puji kan ya. Tapi it is a superb lah pada saya kan ya. Mungkin saya pun diduduk dalam keadaan kalau Allah takdirkan saya duduk dalam kasut dia, rasanya saya tak mampu nak buat tu. Tak mampu nak buat. Tapi Tuan Syed 31 tahun tuan-tuan. Still strong, still leading, still a leader, still championing. I will use the word championing. Still championing. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita tengok result dia. Result dia apa? Isteri bersatu. Result dia apa? Anak-anak ikut apa yang diperintahkan kepada dia. Result dia apa? Bisnes berjalan. Result dia apa? Hidup alhamdulillah, mawaddah, sakinah, rahmah yang diinginkan ada pada keluarga ini. Macam mana Profesor? Sila. Ya, okey Datuk. Jadi di sini hasil daripada apa yang Tuan Syed cerita tadi dekat ujung-ujung itu dan sebagainya. Jadi kita tengok dia sebenarnya kita ada tambahan dua lagi dari segi bagaimana Tuan Syed membentuk keadaan tersebut. Saya tengok setiap satu cerita tersebut dia ada kaitan dengan kita panggil dia suka encourage setiap level itu. Maksud dia memberikan hak kepada setiap satu kita kata ke grup dalam sistem social family tersebut. Maksud dia saya yakinlah antara grupnya kalau anak-anak dia ada daripada sekolah rendah sampai dah umur 20-an dan sebagainya lah. Jadi maksud dia setiap satu saya yakinlah Tuan Syed dan isteri-isteri ada method dia ataupun ada cara tersendiri untuk memahami dan juga menyebabkan semua rules and regulation itu akan tersebar dan dilaksanakan, diamalkan. Jadi maksud dia dan dia letakkan keadaan tersebut dengan dia encourage dulu. Ya, dia encouragement itu adalah salah satu juga daripada ciri-ciri quality family. Maksud dia apa family yang sihat dan berkualiti dari segi psikologi dia lah. Kemudian yang seterusnya yang paling menarik itu iaitu kita katakan dia letakkan clear roles di situ. Maksudnya peranan dia orang tu clear. Saya sebagai bapa kata jadi Tuan Syed tadi banyak kali dia ulang maksud dia bapa. Jadi bila dia bapa dia berkahwin dengan beberapa orang isteri. So roles dia sebagai bapa dan roles sebagai isteri dan roles sebagai anak-anak tu pula. Kemudian anak pun saya yakinlah dengan cerita itu dia ada stages. Maksud dia anak ini yang telah ada dengan hafiznya dengan daripada sekolah, mungkin daripada sekolah tahfiznya, dengan menjadi leader, menjadi imam, maksudnya dia memberikan peranan tersebut kepada yang berhak itu. Jadi bila dia adjust tersebut, kita akan lead family itu kepada jalan yang betul lah. Jadi maksud dia tadi kalau kita tengok selain daripada kita kata spiritual orientation ataupun kita kata keagamaan dan sebagainya, yang tu dah memang jadi core dah. Kemudian yang lain bila ada clear roles di situ dan dia encourage untuk bergerak kepada clear roles itu, maka di situ susunan peranan, susunan struktur, susunan corak sistem sosial keluarga tersebut dia mantap. Dan walaupun ada apa juga challenge kat luar sana, dia boleh hadapi bersama-sama. Mungkin selepas ini ada juga di antara isteri-isteri ataupun anak-anak Tuan Syed yang akan cuba untuk mempertahankan, yang akan cuba untuk memberi justifikasi yang kukuh kepada bagaimana fungsi sistem sosial yang diamalkan dalam keluarga Tuan Syed. Jadi kadang-kadang orang kat luar dia tengok dari persekitaran itu dan maksud persepsi, dia membuat persepsi. Tapi Tuan Syed dengan ahli keluarga menghadapi realiti itu. Jadi maksud dia dalam keadaan itu apabila kita yakin dan kita confident dengan apa yang kita buat dan kita boleh convince orang persekitaran kita, maka di situ adalah kekuatan dalam sistem keluarga tersebut dan lagi sekali balik kepada apabila meletakkan Rob itu sebagai satu rujukan utama, yang lain-lain dia tak akan goyang lah.
Jadi maksudnya Okey. itulah kekuatan yang saya nampak lah. Jadi maksud dia bukan senang macam Datuk kata tadi, saya pun kata juga bukan senang sebab saya anak 3 je. Jadi maksudnya bukan senang lah untuk 15 orang dan sebagainya. Dan di sini saya tengok Tuan Syed memang jadi general sungguh lah. Betul, Jadi betul. dan general itu kemudian apa penolong general tu pun begitu bersemangat dan kuat dan dia tahu dah rules and regulation dan apa kadang-kadang kita tengok, saya dapat bayangkan kalau Tuan Syed kata 15 orang kan, masa makan macam mana seronoknya, masa masak sekali, masa riadah sekali. Dia di situ memang apa Tuan Syed meletakkan diri untuk bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain, maksudnya untuk dalam sistem sosial yang dibentuk itu, yang tu yang nampak seronok tu. Okey. Alhamdulillah. Para penonton yang mata sekalian, tengok ulasan daripada profesor tuan-tuan ya. Ujung perkataan ni itu yang seronok tu. Jadi tuan-tuan, daripada ulasan-ulasan ni saya dah tengok profesor ulas. Kita dah kemukakan ini family yang ketiga kan profesor ya? Ya. Yang ketiga. Family yang ketiga, yang poligami, family yang ketiga. Jadi alhamdulillah ya, nampaknya ulasan-ulasannya agaknya macam dikatalah, ini mungkin summary kepada yang doktor sebut tadi awal-awal tadi, summary kepada apa yang kita dah dengar. Tapi dia punya ikatan tu, penyimpulan ikatan tu memanglah balik kepada kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak itu, sebab ada Ustaz Abdul Rashid namanya yang menjelma dengan kita, membawa 2 orang isterinya, seorang tu Dr. Sumayyah, seorang lagi Siti Noh, keduanya very educated kan ya. Dan dia mengatakan hanya dengan kasih dengan Allah, kasih dengan Rasul, hanya dengan agama saja dapat kita benteng-benteng kekuatan ini. Kalau tidak, gone with the wind, you know. Jadi benda-benda macam inilah. Jadi ini terbayang, itu yang Profesor kata, macam summary lah apa yang kita buat pada malam ini bila kita berdepan dengan keluarga Tuan Syed. Kita nak rehat 1 minit setengah. Saya ingat kita nak sambung sikit je, lebihkan 10 minit begitulah. 15 minit begitu. Tak apa kan Tuan Syed? Boleh, insyaAllah. Tuan Syed tidur pukul apa? Kami tidur lambat. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita seronok ni. Saya seronok ialah. Saya seronok bukan apa dakwahnya tu. Saya bukan seronok nak cerita personal, bukan. Saya bukan seronok cerita poligami as such, bukan. Saya seronok dakwahnya itu. Apa dia iktibar, apa dia yang kita boleh belajar daripada Tuan Syed ini. Nampaknya so far all the rosy things painted by Dr. Professor tentang keluarga ini, tuan-tuan rampan, insyaAllah mungkin kepada keluarga-keluarga yang lain juga. Saya yakin mungkin ada keluarga yang lain yang lebih hebat lagi kan. Saya yakin ada kan ya. Tetapi mungkin ada keluarga lain yang menghadapi masalah demi masalah. Sampai ada yang bunuh diri ni kerana poligami pun ada. Dan sampai kepada saya sebenarnya. Okey, tak apalah. Jadi kita nak rehat dalam 1 minit setengah. Tuan-tuan dan puan dalam rehat ni saya ada beberapa info nak dibagi kepada para pendengar. Yang pertama Tuan Syed kita nak mendirikan Tuan Syed yang saya sedang, ini namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan perkataan ni kita sama-sama buat. Satu lagi dakwah dalam bentuk projek, dalam bentuk satu institusi macam itu. Okey, apa yang saya nak buat insya-Allah ya, kita nak tubuhkan, nak bangunkan namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Selangor dan satu-satunya di Malaysia yang kita buat. Tempatnya nanti di Bukit Ceraka di Shah Alam, dekat dengan UiTM. Tuan-tuan, kampus baru UiTM dengan dia punya fakulti perubatan yang besar tu nampak daripada tanah, daripada tapak tanah itu insya-Allah. Apa gunanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni? Gunanya untuk mendidik, mentarbiah manusia. Marilah mati dalam husnul khatimah. Marilah mati di akhirnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis menyebutkan mati seorang itu perkataan akhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Allah berikan jannah, syurga kepada mereka. Ini yang kita hendak. Berapa orang yang kita tengok? Kalau tak jaga semayang, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Kalau tak jaga isteri dan anak-anak, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Kalau menderhaka kepada Allah, tidak boleh mati dalam husnul khatimah. Kalau cincai semayang kita, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Kalau sekali-sekali tidak mengadu, menangis di hadapan Allah, sukar nak mati dalam husnul khatimah. Kalau lawan perintah Allah, tak boleh mati dalam husnul khatimah.
berapa orang, berapa banyak dalam masyarakat yang masuk dalam kategori ini. Sebab 2 hari yang lepas saya baca lagi satu artikel ini yang global punya ya. Dia kata about 80%. Saya tak tahu macam mana dia dapat. 80% penduduk dunia Islam ni tak jaga solat. 80%. Can you imagine ya? Bila saya tanya pada kawan-kawan Tuan Syed, dia kata, doktor, not 80%, more than 80%. From our own experience kan yang tak jaga. Bukan tak salat, yang tak jaga salat. Ya? Maghrib salat tapi isyak tak salat. Isyak salat tapi subuh tak salat. Ini macam mana caranya? Tapi Tuan Syed dah meletakkan batu asas kepada anak dia. As far as religious duties are concerned, no compromise. No compromise. Isterinya pun no compromise. Jadi saya rasa kalau dapat tegak bercakap dengan isteri itu, kerana Haryanti, no compromise. Sakinah, no compromise. Allah, seronok tuan-tuan, seronok. Okey. Yang kedua tuan-tuan nampak kita nak didik anak-anak kita dalam Kompleks Anjung Sukatiman, anak umur 15 tahun ke atas. Datang, kita ada modular form, modul 1, modul 2, modul 3. Anak-anak ni kita didik sampai kepada peringkat mati Tuan Syed, mati saya terbujur menjadi jenazah. 5 perkara anak buat. Orang masjid hanya bagi tahu saja tangan anak-anak. Orang masjid tak masuk campur dah. Tak pegang jenazah. Memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, menyembahyang, mengimamkan sembahyang jenazah anak-anak. Anak-anak mesti mengimamkannya. Kemudian tu meletakkan ke liang lahat dengan penuh kasih sayang, kemesraan kepada ibu dan ayah. Letakkan dengan kasih sayang di liang lahat. Mengkebumikan anak-anak, mentalkinkan anak-anak, mendoakan anak-anak. Dan satu modul lagi, menjaga harta duit tinggalan mak bapak supaya menentukan tidak ada satu sen pun dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Tuan-tuan dan puan, inilah yang sedang saya usahakan tuan-tuan. Harganya 15 ke 20 juta ringgit, tuan-tuan. Besar. Dia punya main residential block dia 10 tingkat. Ada 125 bilik macam hotel, 3-star hotel kan. 3-star hotel. Dan dibangunkan Tuan Syed on non-profit making. Dananya dapat daripada mana? 5 unsur. 7 unsur. 1, wakaf. 2, zakat. 4, fidyah. Yang kelima, kita dengan derma-derma yang kita dapat sumbang-sumbang. Termasuklah amal jariah dan fi sabilillah. Semuanya syariah compliant. Masya-Allah. Fund are all syariah compliant. Jadi kita ada non-profit, it is non-profit making. This is the thing that I am working with friend. Termasuklah doktor profesor kita pun sama-sama bantu. Ini bantu ni. Dapat saham kecil pun saham kecil, saham besar pun saham besar. Siapa juga yang membantu, nama kita will be inscribed, akan ditulis di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah tugas yang paling baik Tuan Syed saya nak tanya? Adakah kerja yang lebih baik membawa manusia berbondong-bondong untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Inilah yang sedang kita buat, yang kita lakukan Okey, nombor 2 Tuan Syed dalam melakukan itu, kita ada sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai ni RM10, RM50 dan RM100. Kalau misalnya teman-teman Tuan Syed ada boleh dapatkan buku tu. Satu buku 50 lay. Semuanya disumbangkan untuk membangunkan. Yang kita bangunkan, kita punya kompleks ni non-profit making. Orang miskin, anak yatim, dia duduk 3 hari 2 malam, makan 3-star hotel, penginapan 3-star hotel, yang layanan 3-star hotel, ilmu pun 3-star hotel. Ilmu duduk dalam bilik yang fully aircon. Bilik syarahan ada 10 fully aircon. Auditorium boleh memuatkan 300-400 orang fully aircon. Kita ada pusat Islam boleh memuatkan kat situ nanti 300 ke 400 orang. Semua yang datang 250 orang. Every day ada 250 orang nanti. Termasuk bulan Ramadan pun orang Ramadan kat situ. Hari raya pun orang raya kat situ. Siapa yang nak raya kat situ boleh raya kat situ. Tapi syaratnya yang nak datang kat situ pukul 4:30 pagi mesti dikejutkan. Semuanya pergi pusat Islam. Apa nak buat? Tahajudnya, taubatnya, hajatnya, witirnya, nangis di sisi Allah. Macam mana Rasulullah nangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita buat Tuan Syed. Ini yang sedang saya usahakan. Profesor pun bantu sama dalam berbagai-bagai hal insya-Allah. Jadi tadi yang sijil wakaf tadi, wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Siapa-siapa yang boleh bantu kita jadi wakil-wakil kita insya-Allah, sebarkan kepada kawan-kawan dan sebagainya. Inilah talian. This is the chain of responsibility. This is the networking yang kita ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada saya usahakan itu tuan-tuan puan adalah untuk Allah. Minta maaf saya nak bercakap ni, minta maaf. Tanah di Bukit Cerakar tu belongs to me. It is my land. Saya wakafkan. 3 bulan yang lepas nama saya dalam geran tu sudah dipotong, dinamakan dalam geran, sekarang dalam geran nama Majlis Agama Islam Selangor
sebagai pemegang amanah kepada wakaf yang saya wakafkan. Masya Nilai Allah. tanah tu is 2.5 million. Nilai tanah tu is 2.5 million. Isteri dan anak kata tak apa bang, kita tak dapat di dunia tak apa, mahligai di syurga sudah menunggu kita bang. Jadi benda-benda yang macam inilah tuan-tuan dan puan yang sedang kita usahakan insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan saya ni pasal saya terlibat dengan yang pemuda-pemuda ni, remaja-remaja ni banyak yang tidak minat langsung kepada agama. Tak minat. Saya ni dalam telefon ni tuan-tuan dan puan, hari-hari boleh katakan selang-selang hari ibu-ibu telefon saya, macam mana nak buat doktor? Anak saya tak sembahyang, suami saya pun tak sembahyang. Saya tegur anak sampai suami kata, apa nak tegur-tegur? Anak saudara pasal apa nak tegur? Biar dia, itu hal dia. Jangan jaga tepi kain orang. Masya Allah tuan-tuan, kan ni imagine the husband says that, you know. Jadi inilah masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sekarang ni tuan-tuan dan puan. Jadi saya ni, tuan-tuan orang tua macam saya ada baru ni dalam seminggu ni saya ada TikTok punya account. TikTok account ni saya nak khusus kepada remaja. Nama sekarang ada siri. Saya dah rakam 28 siri. Satu siri tu 1 minit setengah je. TikTok ni tak boleh panjang-panjang Tuan Syed. Dia lebih maksimum 3 minit. Saya buat 1 minit setengah, 1 minit setengah. Apa tajuk ni tuan-tuan? Tajuknya amalan kenit, pahalanya melangit. Amalan kenit tu kecil. Amalan kecil tapi pahalanya menggunung tuan-tuan dan puan. Yang saya nak minta, nak pujuk remaja-remaja, marilah, amallah. Salat ni amal, salat berjemaah ni marilah kita amalkan. Begitulah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi saya masuk TikTok. Tuan-tuan dan puan kita ada poster kat situ tu, tuan-tuan bantulah tuan-tuan. Tuan-tuan sebarkan. TikTok Hasan Ali tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sebarkan supaya tuan-tuan akan ikut hari-hari. Hari-hari ada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. Kemungkinan ada 50 siri tuan-tuan. 50 siri amalan kenit, pahalanya melangit. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah saya harap tuan-tuan semua dapat mengikutinya tuan-tuan Kemudian yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan kita ada seminar webinar namanya Tuan Syed pada 28 bulan 8 ni, hari Sabtu ni, hari Sabtu yang depan ni, kita ada 28 satu webinar. Webinar ni seminar online. Saya dengan Ustaz Nur Hizam namanya akan mengendalikan hari Sabtu pukul 9.30 pagi sampai pukul 1. 9.30 pagi sampai pukul 1. Percuma. Semua yang kita buat dari yayasan ni kebanyakannya percuma tuan-tuan dan puan. Percuma. Bayangkan tuan 3 jam setengah seminar menyampaikan kertas kerja dan sebagainya. Percuma tuan-tuan dan puan Jadi mendaftarlah, kita boleh ambil 500 orang saja tuan-tuan. Oleh kerana kita punya application tu can only accommodate about 500 people saja. Jadi bagi nama kat kami, bagi nombor telefon, bagi email, bagi alamat, kita daftar terus tuan-tuan. Yang mendaftar saja yang dapat menonton, yang tidak mendaftar tidak dapat menonton. Jadi tuan-tuan itu nama apa nama seminarnya? Nama seminarnya ialah Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Kita punya webinar yang pertama tuan-tuan tengok dah ada kita punya laporan tu dah ada. Kita dah ada package tu kita dah ada. Seminar yang pertama pada 26 bulan 6 yang lalu. Tajuk seminar webinar yang pertama tu ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan Syed, tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah. Isteriku bukan ahli syurga. Isteriku bukan bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Masya Allah tuan-tuan. Itu yang sudah diwebinarkan Tuan-tuan boleh dapatkan laporannya. Pembentangan 1 saya buat. Pembentangan 2 yang dibuat oleh Ustazah Muzayyana Abdullah. Satu figure TV, figure radio dan sebagainya tuan-tuan yang bersama saya membentangkan itu 26 bulan 6. Sekarang laporan package sudah ada. Tuan-tuan boleh dapatkan package itu insya-Allah. Yang akhirnya tuan-tuan puan saya nak minta Tuan Syed dengan teman-teman semua masuklah kita punya Telegram, join Telegram kita. Join Telegram. Every day ada posting, new posting. Every day ada updating. Qurannya ada, hadisnya ada, ulama-ulama-nya ada, permata-permata nilam ulama-nya ada. Tuan-tuan puan, hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam terakhir pun ada. Kemudian tu cerita kita dalam bentuk video pendek. 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit tuan-tuan dan puan diberikan dalam bahasa Inggeris pada dalam bahasa Melayu pun ada insya-Allah. Jadi tujuannya Tuan Syed, saya punya Telegram ni saya nak menyediakan satu persekitaran supaya kita ni jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua sampai mati kita berada dalam persekitaran agama, persekitaran Islam, persekitaran iman. Kalau tidak tuan-tuan ya Allah lara je kita lah lara. Tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan join lah kita punya kita punya insya-Allah kita punya Telegram tuan Telegram. Cukup cakap itu dulu Saya nak pergi yang akhir ni. Tuan Syed yang saya harap Tuan Syed agaknya boleh ke dalam minggu depan
Saya tak puas lagi sebenarnya. There's a lot of things saya nak korek ni sebenarnya. Allah. Bukan korek apa, tujuan dakwah ni. Don't mistake me, you know. Tujuannya tujuan dakwah, ya. Jadi saya nak korek untuk saya paparkan, diulas oleh profesor, dan saya nak supaya mak bapak atau teman-teman yang menonton ni mengangguk, tuan-tuan, mengangguk. Itu. Dan saya nampak apa yang Tuan Syed buat, tak ada sebab dia tidak mengangguk, tuan-tuan. Kalau kepala tak mengangguk tapi hatinya mengangguk, tuan-tuan, pada insya-Allah. Okey, Tuan Syed, yang akhirnya Tuan Syed, saya tak tahu kalau misalnya adalah tadi yang doktor sebutkan, to err is another human being. To err is human being, kan, ada masalah konflik lah misalnya, kan, kepada siapa tuan-tuan, macam apa method conflict resolution, problem resolution dalam family, sama ada hal anak, sama ada hal isteri, atau hal Tuan Syed sendiri, macam mana kita nak selesaikan masalah itu dengan 15 kepala anak-anak, 3 kepala isteri dengan kepala Tuan Syed sendiri. Macam mana, apa metod dia? Macam yang diajar oleh tabligh ke? Kita mesyuarat, ataupun mesyuarat ada extra things beyond mesyuarat. Macam mana Tuan Syed? When anak-anak is concerned, Yeah. kadang-kadang mak-mak ni dia punya soft spot tu lebih-lebih pula. Kan? I mean to make mistakes, memang anak-anak punya, you know, you can call it their rights lah. You know, they have the right to make mistakes lah. And to forgive is, you know, is our responsibility. Cuma satu benda yang saya selalu terapkan pada isteri-isteri saya, okay, it's okay to make mistakes. You have to impart this to your kids. It's okay to make mistakes. Everybody make mistake. Tapi first kita kena realize the mistake, learn from the mistake, and berazam tak mau repeat the mistake. Dan jangan ambil kesempatan atas perkataan saya minta maaf. Sebenarnya ungkapan saya minta maaf tu ungkapan yang sangat-sangat suci. Sangat tinggi nilai dia. Jangan buat salah suka-suka, I'm sorry, saya minta maaf. Dan tak ada, minta maaf pun tak ada daripada hati. Kita dengar pun tak ada feel yang dia minta maaf. Kan? So kalau boleh, cuba sedaya upaya untuk jangan repeat mistake-mistake tu. Kalau mistake yang kecil-kecil, okay, we can get by. Tapi mistake-mistake yang besar-besar ni yang boleh menggugatkan keharmonian rumah tangga. You know, kadang-kadang anak-anak ni, kadang-kadang mak-mak lain, kadang-kadang dia sama dia orang berbala-bala, kan? Jadi keluar topik-topik yang tak sepatutnya. Benda-benda macam gini, jadi mak-mak kena main peranan. Mak-mak kena nasihat, kena bagi tergib. Kamu jangan salah faham. Kamu walaupun anak tiri saya, kamu minum susu saya juga. Kan? Kamu pun anak. Saya tak pernah beza-bezakan. Ini tugas mak lah. Tugas mak. Cuma saya ni kadang-kadang nak kena fahamkan dengan wife-wife ni. Sebenarnya sebab kita sayang lah. Sebab kita sayang sangat tak nak diorang punya akhirat punarana. Maka kita kadang-kadang kena stern dengan diorang. Sebab kalau terlalu ikutkan sangat kehendak diorang, kita rosakkan diorang sebenarnya. And we have to learn, I'm telling them, kita kena belajar untuk make some unpopular decisions yang kadang-kadang doesn't go down well with the kids. Tapi demi kebaikan diorang. Macam orang sakit kena makan ubat yang paling baik dia terpaksa telah nak sembuhkan dia. Kan? Tapi saya kena buat main peranan juga lah. Lepas tu kena bagi gula-gula balik. Ubat dah baik kan? Macam itulah. Sebab yang lain tengok. Saya tak boleh ada macam dengan satu ni. Dengan anak Siti Zubaidah, a different set of rules. Anak Sakinah, undang-undang lain. Dengan anak Haryanti, undang-undang tak boleh. Dia orang tengok. Nanti dia orang akan hilang hormat dengan saya. Okay. Saya kena flow dia kena cantik, semua sama semampu mungkin. Kan? Dan saya juga selalu ingatkan dia orang yang abang ni pun bukan perfect, abang banyak buat silap. Kan? Tapi abang tengah cuba sedaya upaya. I'm telling my wife, I'm trying my level best to be the best. I want to lead by example. I don't want to be a boss. Boss just give orders. I want to be a leader. I work together. Tangan saya ni cuci tandas. Tangan saya mop lantai. Tangan saya cuci periuk. Tangan saya pam jamban. Semua saya buat. Kan? Saya buat. Kalau kadang-kadang cakap berkali-kali tak jalan, saya buat. Bila saya buat, semua panik. Alamak, abah dah buat. Kan? Saya tak cakap. Saya tak cakap. Dia tak buat, tak apa. Abah buat. Jadi, itu kes pukul anak sendiri menantu punya kes lah. Saya kena tukar-tukar mental. Kadang-kadang saya kena garang. Kadang-kadang saya kena perli. Double meaning. Terpaksa. Kena
Jadi kadang-kadang kena banyak muslihat. Tapi yang paling mencabar sebenarnya bukan nak bentuk anak-anak tu. Nak bentuk isteri-isteri tu. Supaya faham kan sementaranya dunia ni kan saya ni milik Allah SWT. There's no such thing as rampas hak orang, sebenarnya tak wujud. Kita semua hak Allah SWT. Allah. Saya nak dia orang faham perkara ni. Kan? Memang kadang-kadang mereka mengatakan kadang-kadang yalah saya tahulah, macam yang pertama ni kata saya tahulah saya dah tua kan. Kadang-kadang biasalah manusia dengan emotion dia kan. Saya nak kena tangani benda-benda ni. For me ini lebih mencabar daripada tangani. Anak-anak for me insya-Allah is just the tip of the iceberg. Nak tangani mak-mak ni Allahu Akbar. Hanya Allah yang tahu. Allah. Hanya Allah yang tahu. Okey. Profesor, kita ni memang dah 10.45 sekarang ni. Jarang kita sebenarnya extend pengalaman profesor dengan kami pun jaranglah kita sampai 10.45 ni. Okey, apa ni? Give your quick response profesor tentang yang macam mana tadi dia menjerat anak-anak dia dengan isteri dia. Yang hujung dia kata anak-anak ni only the tips of the iceberg. The big iceberg yang di bawah tu, 1/9 yang di bawah tu tuan-tuan, ialah isteri-isteri yang 3 orang ni. Masya-Allah. Macam mana profesor? Ya. Jadi daripada apa yang saya faham apa yang Tuan Syed cerita tu, dia sebenarnya memang betul. Jadi nak meletakkan semua personality kepada satu kita kata satu sistem sosial yang dibentuk tu, dia bukan senang. Sebab itu saya tengok Tuan Syed cuba buat adjustment. Jadi dan lain daripada adjustment tu, dia cuba untuk memahami dulu dan lepas tu baru dia letakkan rules and regulation dia. Jadi dalam keadaan itu, apabila banyak kali Tuan Syed kata bukan senang kan, bukan senang nak bagi faham. Jadi macam anak-anak ni boleh lagi, tapi bila isteri tu nak kena fahamkan dulu. Tapi memang betul sebab dalam keadaan itu dia isteri-isteri ni walaupun berada pada satu bumbung dan berada dengan satu suami, tapi maksud dia mereka ada cara mereka tersendiri, personality mereka tersendiri yang perlu difahami mengikut keadaan diri itu. Jadi maksud dia dalam keadaan itu bila bagusnya pemahaman tersebut, bila kita stable keadaan tersebut, maka anak-anak tersebut dia akan ikutlah. Tapi di sini saya nampak yang daripada pandangan awal dan kasar sekarang yang berjayanya Tuan Syed disebabkan dia cuba memahami setiap seorang ataupun dia cuba accommodate. Dia cuba accommodate pada setiap satu dan dia tak jumble up semua sekali. Jadi bila dia jumble up semua sekali, mungkin isteri pertama dia ada authority dia. Dia kata, oh saya yang pertama. Jadi sekurang-kurangnya yang kedua kena hormat saya. Kan? Kalau nak buat apa pun, at least tanya dulu. Kan? Bincang sama, begitu juga dengan isteri ketiga. Maksudnya dalam keadaan itu, bila isteri dah nampak bahawa mungkin hierarki yang pertama, yang kita letak kepada clear roles tadi yang saya kata tu, yang pertama suami. Kemudian yang kedua, suami itu dia ada isteri pertama. Kemudian lepas isteri pertama, isteri kedua. Maksudnya rujukan dan respect itu berlaku dan sampai ke isteri ketiga, isteri keempat dan sebagainya. Maka jika boleh kita adjust dan accommodate pada keadaan tersebut, maka dia timbullah redha dan dia rasa macam okey, memang boleh macam tu. Dia sebab setiap satu, dia ada lagi satu perkataan yang perlu kita letakkan kat sini, iaitu kepintaran emosi ataupun kita kata EQ lah, memahami keadaan itu, memahami diri kita dan memahami orang lain. Dan juga bagaimana orang lain memahami untuk diri kita. Jadi dalam keadaan itu, paduan antara kepintaran emosi pun yang saya rasa, saya yakin lah Tuan Syed dalam cerita-cerita dia maksud dia boleh capture and accommodate. Dan bila dia capture dan letakkan satu pada tempatnya, maka di situ dia kurang konflik dan kurang risiko. Bukan kita tak ada, tapi dia boleh overcome. Sebab itu dia boleh settle krisis itu dalam bentuk yang lebih positif.
Sebab dia tahu dari mana punca konflik tersebut, bagaimana nak deal dengan teritori yang empunya konflik tersebut. Jadi so adjustment itu berlaku. Dan di situ bukan kita kata tidak ada konflik, sebab tak ada konflik tak seronok lah pula. Tak macam tak berajuk kan, lepas tu tak happy jadi macam tak seronok pula lah. Sebab emotion kita tu, the beauty of our emotion itu dia apabila kita boleh overcome dan kita boleh adjust dan manage our emotion. So di situ dia akan ada yang beauty itu datang lah. Jadi di situ saya nampak mungkin sebelum ini Tuan Syed dah set mungkin belajar berkaitan dengan EQ dan sebagainya. So di situ maksud dia banyak ilmu tentang interaksi kemanusiaan, dan sebab itu kalau kita tengok Datuk, pengurusan interaksi dalam keluarga Tuan Syed adalah berlaku dalam keadaan yang baik sekali, smooth sekali, ikut jangka pendek briefly yang Tuan Syed cerita dia kan. Jadi pada keadaan saya atau analisis saya tengok memang dia pengurusan interaksi yang sangat cantik, sebab itu semuanya bergerak mengikut rules and regulation yang diletakkan dalam sistem sosial keluarga Tuan Syed. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan ya. Begitulah tuan-tuan dan puan ulasan ya daripada profesor tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Conquer dah. Dan saya nampak profesor ni always conquer tuan-tuan ya, tentang apa yang ialah benda yang bagus. Benda yang bagus tu kita tak boleh tuan-tuan. Tak boleh nak tolak benda yang bagus. Apalagi benda yang bagus tu diteropong daripada teropong agama. Memang tidak boleh ditolak. Yang bagus remain yang bagus. Yang tak bagus adalah tidak bagus. Jadi malam ni tuan-tuan kita sudah okey, malam ni kalau saya simpulkan yang pertama tuan-tuan dan puan, kita ada satu keluarga tuan-tuan dan puan, 3 isteri, seorang suami dan 15 orang anak, 18 atau 17 sebenarnya. 2 sudah berkahwin dan sebagainya, yang dipaparkan bersama dengan kita menceritakan tuan-tuan dinamika kehidupan berkeluarga mereka, 3 orang isteri dan 15 orang anak. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang kita nampak tadi di kekuatan pada saya lah, kekuatan ni semua memberikan kekuatan. Anak memberikan kekuatan, 3 isteri memberikan kekuatan, dan Tuan Syed sendiri memberikan kekuatan. Tetapi bagi saya lah, puncak segala kekuatan dalam keluarga ini ialah Tuan Syed. Dengan leadership qualities-nya, dengan disiplinnya, dengan penjadualannya, dengan timetable yang diperuntukkannya, dengan conflict resolution-nya, macam mana nak yakinkan anak-anak, dan yang susah nak meyakinkan 3 orang isteri ni. This one admitted by him, you know. It is not easy. Nanti itu sebab tu saya nak sambung yang dalam episod yang kedua nanti. Saya nak tanya, ada tak clicking antara isteri itu? Isteri nombor 1 dengan nombor 3 misalnya klik. Dia nak go against Tuan Syed. Misalnya, saya tidak mengatakan ada. Kan itu manusia. This is natural tendency, natural human tendency kan ya. Ketiga-tiga tu macam mana? Kalau Tuan Syed sakit, Tuan Syed melaporkan saya pernah sakit, ada operation dan sebagainya. Macam mana peranan isteri-isteri yang ketiga ni? Adakah sorong-menyorong di antara mereka, tolak-menolak di antara mereka, ataupun macam mana? How they pool resources ya, untuk meyakinkan Tuan Syed yang sakit itu dengan keadaan ini bahawa medical yang drug tu ada, tetapi yang satu drug lagi, kasih sayang daripada isteri-isteri dan anak-anak ini membangunkan lebih cepat lagi orang yang sakit itu. Ini benda-benda yang saya fikir banyak lagi. Public opinion misalnya, balik kampung misalnya, katakanlah balik ke Johor balik ke Johor rumah Haryanti kan misalnya, macam mana balik? 3 orang balik, satu kereta dengan 15 orang anak, mungkin ada 3 kereta dekat situ, 4 kereta agaknya. Jadi macam mana sambutan? Orang kampung macam mana? Orang kampung mengintai-ngintai ke? Orang kampung macam mana? Ini benda-benda ini. Saya ingat ya. Dan macam mana kita melayan benda-benda begitu? Sebab ada IPA-IPA. Kita ada IPA-IPA. IPA ini pun bagai-bagai. Tuan-tuan, IPA ini ada kategori IPA-IPA kita dan sebagainya. Ada IPA yang menyokong, ada IPA yang nak membentes kita. Ini tuan-tuan realiti kehidupan. Jadi saya ingat Tuan Syed kalau boleh insya-Allah minggu depan ni kalau tidak jadi masalah lah, kita nak jemput lagi lah. Profesor boleh ke Profesor? Kita jemput sekali lagi keluarga ni. Itu dah cantik cantik. Banyak lagi sebenarnya. Boleh. Profesor pun nak ulas. Boleh insya-Allah. Kalau boleh lah. Tapi ni saya nak tekankan, this is the first time I am re-emphasizing this.
Ini dakwah sebenarnya. Saya tidak mengatakan tidak. Kita tidak nak letakkan kita washing the dirty linen di depan manusia dan sebagainya. Tidak. Tapi ini adalah tujuan dakwah. Saya ni serius dan saya ni ikhlas. Saya jemput Tuan Syed kerana dakwah. Saya jemput profesor untuk program ni kerana dakwah. Tak ada objektif yang kedua, tak ada objektif yang tiga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan tuan banyak iktibarnya, banyak ibrahnya yang boleh dicongkil daripada apa yang disebutkan Tuan Syed. Jadi minggu depan saya nak announce teruslah. Minggu depan para penonton yang mati sekalian kita akan sebar-sebarkan lagi. Sebab ini jarang-jarang tuan-tuan baca textbook, tuan-tuan tak jumpa macam ini. Not in the textbook. Tapi ini dah di-packagekan oleh ulasan daripada profesor, apa yang disebutkan. Saya minggu depan saya nak dengar pula daripada isteri-isteri sikit lah agaknya daripada isteri Nak dengar orang Johor bercakap, nak dengar orang Negeri Sembilan bercakap. Orang Negeri Sembilan ni masih bahasa Negeri Sembilan lagi ke apa lagi? Tidak. Masih bahasa Negeri Sembilan lagi? Tidak. Saya tak sangatlah. Datuk. Sila. Saya memang besar di Kuala Lumpur. Oh. Tapi kalau balik kampung di mana? Di Rembau ke di mana ke? Kampung di Kuala Pilah, Datuk. Oi, Kuala Pilah memanglah. Kau lah kat Kuala Pilah ni. Tapi pasal di Kuala Lumpur kan, pasal di Kuala Lumpur jadi benda tak ada. Isteri saya orang Tampin kan, jadi saya faham Negeri Sembilan ni kan Yang daripada Johor macam mana? Okey, Johor tak ada masalah. Johor bahasa Riau kan tak ada masalah langsung. Daripada Singapura lagi tak ada masalah lah. Alhamdulillah kan Jadi saya harap perempuan nanti minggu depan agak-agaknya mungkin ada benda-benda yang saya nak tuan perempuan macam mana franknya Tuan Syed tadi. I hope everybody would be frank. Tapi tengoklah, memang adalah dia punya benda-benda. Being too frank pun kadang-kadang tak juga menolong kita kadang-kadang kan Jadi dalam Islam pun ada privacy kan. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Terutama hubungan suami isteri ni tak boleh didendang-dendang sangat dengan orang dan sebagainya. Okey, jadi terima kasihlah Profesor. Yang akhirnya tuan-tuan tolong kita punya TikTok tu. Jangan saya nak tumpu kepada remaja-remaja ni. Tuan-tuan dan puan, namanya sirinya saya dah rakamkan 28 siri. Setiap satu tu 1 minit setengah, 1 minit setengah, 1 minit setengah. Go to my TikTok account, tuan-tuan, insya-Allah. Apa tajuknya? Tajuknya ialah amalan kenit, pahalanya melangit. Amalan kenit, pahalanya melangit. Kemudian dan yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah bantu kita 28 daripada 8 ni kita punya webinar tuan-tuan dan puan 3 jam setengah begitu, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan akan bersama dengan kita. Kita ambil 500 orang saja, 500 orang je. Yang pertama dulu ada 623 orang yang mendaftar, yang boleh menengok hanya 500 orang saja. Jadi free, percuma tuan-tuan, percuma. Kebanyakan apa yang kita buat ni percuma. Kalau ada pun bayaran, kita salurkan kepada pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang berharga 15 ke 20 juta itu, insya-Allah. Nanti saya akan bagi pada Tuan Syed lah detail-detail sikit lah tentang apa yang kita buat tu. At least you are in the know kan apa yang kita buat dan sebagainya. Jadi saya harap insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kepada Profesor. Profesor ni tuan-tuan saya banyak terima sebenarnya feedback daripada teman-teman yang menonton. Dia seronok dengan Profesor ni. Cara Profesor dan sebagainya kan ulasannya tepat. Ulasannya tepat tuan-tuan. Ini bukan senang nak cari. Profesor ni tuan-tuan dan puan, dia belajar macam saya, secular, very secular educated. Tapi kita tengok fikrah Islam ni tuan-tuan. Fikrah Islam ni. Saya mula-mula tuan-tuan kata, mana ada dalam bahasa Eropah, dalam bahasa Barat yang kita belajar, mana ada redha? Mana ada perkataan redha dengan diorang? Redha, apa redha? Ada ke orang Barat kata redha? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sebab itu, mana boleh redha ni tuan-tuan? Yang ada ialah keakuan, ego. Itu latihan untuk saya. Itu latihan untuk mereka yang belajar di Barat dan sebagainya. Termasuklah orang yang juga belajar di Amerika. Amerika yang kerja telekom sekarang ni. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasihlah puan-puan Puan Zubaidah, Sakinah dan juga Haryanti kan dan juga kepada ketuanya Tuan Syed, kita cakap terima kasih. Minggu depan kita jumpa kalau boleh dalam pukul 9.05 tu kita dah ada, kita borak-borak dulu. Kita online ni betul-betul 9.15. Offline tu bolehlah 10 minit tu. Profesor jangan lupa Profesor minggu depan insya-Allah ya. Okey, cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita minta doa kepada Allah. Apa yang kita sebut tak betul ni misalnya
minta kita diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma Dan amin. saya harap apa yang kita buat ni, apa yang kita ikhlas, jujur daripada hati, suci kita adalah untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.